Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian, sihat? Baik, Alhamdulillah Ustaz. Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah. Nah, Jadi malam ni insya-Allah kita tengok surah Maryam ya. ya. Masih berada pada surah Maryam. Jadi tuan-tuan sila ambil Al-Quran masing-masing, mushaf Al-Quran. Surat berapa muka berapa? 310 ya. Jadi masing-masing sila ambil Quran, tengok ayat yang ke 69 ya, tapi kita baca awal sikit. Jadi kalau tuan-tuan boleh tengok daripada ayat yang berapa ya? Sekejap. Tengok daripada ayat yang ke 66, baca sikit ya. 66, 67, 68 sebab dia bersambung tu. Dia tajuk besar ya. Mungkin kalau Kak Zainab ada kitab yang sama Ustaz ya. Di bawah tajuk azab bagi orang-orang yang menentang ya, Nabi dan juga pahala bagi orang yang mentaatinya. Jadi dia mula daripada ayat 66, baca sekejap sebelum Ustaz mulakan. Jadi tajuk besarnya ialah azab ya. Azab bagi orang yang menentang Nabi dan lawan dia ialah pahala ya. Ataupun kebaikan, ganjaran bagi orang yang mentaati. Jadi ada dua lah. Satu persoalan yang berkaitan dengan penentangan ataupun mengingkari, satu lagi ialah mentaati. Jadi manusia dalam dunia ni sejak daripada zaman Nabi Adam ya, masing-masing ada dua kecenderungan. Sama ada nak taat ataupun nak ingkar. Jadi kalau taat maka untunglah. Tapi kalau ingkar maka rugilah ya. Jadi kita akan mulakan insya-Allah. Dah baca ayat 66? Sudah ya? Jadi kita masing-masing tengok ya, wa yaqulul insan. Jadi insan dekat situ merujuk kepada insan kafir ya, kepada insan seorang. Kalau ramai kita panggil anas. Ya. Nampak. Belum buka lagi tu yang tak nampak tu. Ya. Tengah bersiap ya. Jadi insya-Allah ya kita akan tengok kejap lagi. Ya. Mari kita sama-sama tengok ya ayat yang ke-66, kita ulang sikit. Orang kafir ya. Al-insan di sini maknanya insan, al-insan al-kafir, orang kafir. Jadi orang kafir ni ya, mereka selalu bertanya, mereka selalu berkata aiza mamitu. Ya, aiza adakah apabila mamitu, apabila aku mati, dia kata la saufa ukhraju hayyan ya, aku akan dikeluarkan daripada kuburku ya, daripada kubur dalam keadaan hidup. Maknanya perkara pertama yang orang kafir tak percaya ialah kehidupan selepas mati. Ya, mereka menolak ya hakikat keimanan kepada hari akhirat. Sebab itu dalam banyak hadis ya dan banyak ayat Quran biasanya Allah sebut ya orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Allah tak kata orang yang beriman dengan Allah, dengan malaikat ya, dengan kitab, dengan nabi, Allah tak sebut. Ya, Allah kata orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Maknanya terus saja lompat.
Kerana orang yang beriman dengan Allah, dia akan beriman dengan malaikat. Orang yang beriman dengan malaikat, dia akan beriman dengan kitab, ya, yang dibawa oleh malaikat. Dan orang yang beriman dengan Allah, dia akan beriman dengan Nabi. Kerana Nabi diutus oleh Allah dan Nabi yang menerima Alkitab. Tetapi ada satu lagi, ya, mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Mereka tak percaya ada kehidupan selepas mati. Jadi itulah soalan asas, ya, yang ditanya oleh orang kafir, ayat 66. Adakah kalau kami mati nanti, kami akan dihidupkan semula, keluar daripada kubur dalam keadaan hidup, sedangkan badan dah hancur, ya, tubuh dah berkecai. Tetapi adakah kami boleh dibangkitkan balik? Itu soalan yang asas, ya. Kemudian apa lagi? Awala yazkurul insan, ya. Maka Allah tanya kepada mereka, apakah manusia tadi tidak yazkuru, tidak memikirkan, ya, anna, bahawasanya kami, kata Allah, khalaqnahu, sebelum ini kami telah cipta dia, min qablu, sebelum ini, ya. Kemudian walam yaku syai'a, sedangkan sebelum ni dia mati. Sedangkan manusia ni asal-asal kita semua mati. Bila kita mati, Allah hidupkan, ya. Tak pernah fikir ke? Sebelum ni kan kita mati. Kita duduk dalam alam roh, ya, dimasukkan dalam perut mak kita, ya, di alam alam kandungan. Kemudian baru dilahirkan, ya. Maknanya asal-asal kita bukan duduk di dunia ni. Tetapi, ya, tidakkah kita fikir bahawasanya sampai satu waktu kita akan mati dan akan dibangkitkan semula. Jadi tak percaya, ya. Kemudian fa wa rabbika, maka wa rabbika, waw di situ demi. Macam mana kita nak tahu waw tu adalah waw makna demi, sumpah? Kerana, ya, kata nama ataupun noun yang datang selepasnya baris bawah, fa wa rabbi, ya. Kalau fa wa rabbuka, waw tu makna waw dan. Cuba tengok baris rob tu, ya, rabbuka, bukan rabbika. Jadi bila rabbika baris bawah, ya, kasrah, maka waw di situ makna waw sumpah. Fa wa rabbika, maka demi Tuhan yang mencipta engkau, ya, lanah syurannahum, ya, wahai Muhammad, pasti kami akan kumpulkan mereka, yakni orang kafir, orang beriman, ya, wasyayatin. Kalau orang kafir, Allah akan kumpulkan bersama dengan syayatin. Syayatin plural form, ya, untuk syaitan. Syaitan singular, syayatin, ya, dalam bentuk plural. Macam mana kita tahu dia plural? Ada ya dengan nun di belakang tu, syayatin, ya. Ada ya nun, itu menunjukkan plural form. Jadi orang kafir akan dikumpulkan dengan syaitan-syaitan mereka, ya, kerana syaitan yang menjadi ikutan mereka masa hidup di dunia dulu. Summa lanuhdirannahum, kemudian pasti, ya, nuhdirannahum, kami akan hadirkan mereka. Kami akan datangkan mereka haula jahannam, di sekitar neraka Jahannam, jisian, dalam keadaan berlutut, ya, sebab orang salah dia akan berlutut, ya, orang salah kan, ya, dia buat perkara yang mendurhaka pada mak ayah dia, ya, dia datang melutut, ya, pegang kaki mak ayah dia, ya, peluk kaki mak ayah dia, sebab dia tahu dia bersalah, ya. Memang orang yang bersalah biasa dalam bentuk jisian, ya, disuruh mereka tunduk, ya, disuruh mereka berlutut. Jadi mereka akan berada dan akan berlutut di sekitar neraka Jahannam, ya, kerana orang kafir tak ada peluang untuk keluar daripada neraka, ya, khalidina fiha abadah, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Summa lananzi'anna, masuk ayat yang baru, ayat 69, ya, summa, kemudian lananzi'anna, kemudian kami akan cabut, ya, lananzi'anna, kami akan cabut, ya, kami akan cabut apa? Kami akan tarik min kulli syi'atin, daripada setiap syiah. Syiah di sini makna kumpulan, golongan, ya. Kami akan cabut, kami akan tarik, ya, kami akan keluarkan daripada setiap golongan itu, ayyuhum, siapakah di kalangan mereka, asyaddu, yang paling, alar rahmani itiya, yang paling durhaka. Durhaka tu itiya, ya. Cuba tengok dia punya rhyme dia kan, semua sama kat ujung dia, ya. Daripada ayat yang ke-65, samiya. Ayat 66, ya, hayya. Ayat 67, syai'a. Ayat 68, jisiya. Ayat 69, itiya. Semua bentuk-bentuknya, semua dalam bentuk tanwin fathah. Tanwin, ya. Tanwin tu yang dua tanda tu, dua baris. Ya, dalam bentuk tanwin fathah. Semua sama. Ujung dia, rhyme dia, rima dia sama je, tuan-tuan. Ya, jadi bila rhyme dia tu sama, ya, menunjukkan bahawasanya memang ini bukan kalam manusia, ini kalam Allah. Ya, Allah yang susun supaya bila didengar tu sedap didengar. Walaupun cerita tentang, ya, tentang apa ni, golongan yang ingkar pada perintah Allah, ya, orang yang menentang Allah dan Rasul,
tetapi ya tetap dijaga bahasanya, sedap ya. Kita dengar pun ya sedap ya, walaupun menimbulkan ketakutan tetapi ya bunyinya enak didengar ya, kerana ia adalah kalam Allah. Jadi orang yang jahat daripada setiap kumpulan akan dikeluarkan oleh Allah. Ya, setiap kumpulan daripada orang kafir, ya, daripada mana bangsa mereka, bangsa Cina ke, bangsa India ke, ya, bangsa Melayu ke, ya, orang asli ke, orang Eropah ke, daripada mana-mana. Ya, daripada setiap syiatin, daripada setiap golongan. Ya, siapakah di kalangan mereka yang paling durhaka akan dikeluarkan? Dia yang akan mengetuai lah, ya, yang paling jahat. Macam kita kata kalau di kalangan raja-raja yang paling jahat Firaun, ya. Kemudian Namrud, mereka akan jadi ketua. Di kalangan menteri-menteri yang jahat, Haman. Di kalangan orang meniaga yang paling jahat, ya, ada siapa kita panggil, ya, Qarun, ya. Di kalangan siapa lagi? Di kalangan manusia yang jahat-jahat ni ada dia punya ketua dia. Ada dia punya pemimpin dia. Akan dikeluarkan mereka ni untuk mereka menjadi ikutan. Di dunia dulu mereka jadi ikutan. Di akhirat pun mereka akan mengetuai yang orang jahat-jahat ni. Kemudian apa lagi, ya? Kemudian summa lanahnu a'lamu. Kemudian Allah kata, kamilah, ya, yang a'lamu, yang lebih tahu, yang paling tahu billazina hum, ya, terhadap orang-orang yang mereka ini aula. Aula maknanya lebih patut, lebih wajar. Ya, aula, ya. Jadi kita kata aula. Siapa yang aula untuk menjadi ketua? Kita panggil aula, ya, yang lebih layak, yang lebih wajar. Ya, tetapi di sini bukan menjadi ketua, ya, menjadi bihasiliyah, ya, menjadi orang yang patut dimasukkan dalam neraka. Ya, siapa yang paling patut? Mana yang paling jahat lah. Ya, macam kita kata cerita Nabi Soleh. Ya, ketika Nabi Soleh datang bawa wahyu, ya, apa kita panggil kaum Samud yang duduk di utara Madinah, ya, mereka tak terima. Mereka kata kalau betul Soleh engkau ni orang yang diutus oleh Tuhan, kami nak tengok mukjizat, kami nak tengok sesuatu yang luar biasa. Jadi Nabi Soleh pun tanya pada mereka, apa yang kamu nak? Ya, kata mereka, kau tengok tak bukit batu yang besar tu? Ya, nampak? Ya, kalau betul-betul engkau ni orang hebat, diutus oleh Tuhan kau, keluarkan, ya, apa kita panggil, unta betina daripada bukit batu yang besar ni. Mereka pun tahu. Mereka tahu dah. Ya, Nabi Soleh tak akan boleh buat. Mana ada unta keluar daripada bukit batu? Ya, unta keluar daripada perut mak dia, daripada rahim ibu dia. Ya, lepas tu unta ni pula, ya, yang nak dikeluarkan ni, ya, bentuknya mesti macam unta-unta yang lain juga. Ya, kalau lebih hebat lagi bagus. Maka, ya, dengan izin Allah, ya, keluar. Tapi sebelum daripada tu, Nabi Soleh telah solat 2 rakaat. Ya, solat sunat 2 rakaat. Ya, kemudian dia pun memohon pada Allah supaya Allah memenuhi, Allah sahut cabaran yang telah dikemukakan oleh kaum Samud. Ya. Kemudian dengan izin Allah keluarlah unta, ya, unta betina yang sangat besar. Dia panggil naqah. Kalau unta jantan, jamalun, jamal, ya. Kalau unta betina, naqatun, keluar naqah, ya. Wa naqatallahi wa suqiyaha, ya, dan unta, ya, betina yang dikeluarkan oleh Allah daripada bukit batu, ya, sangat kuat minum, ya, sebab badannya besar. Unta memang minum banyak, ya. Jadi satu hari dia minum, hari kedua manusia, hari ketiga unta balik. Jadi take turn. Sehingga masyarakat pada masa itu, ya, marah pada unta tu, ya, sebab engkau lah, ya, kami tak boleh minum tiap-tiap hari. Kena simpan air, ya, kena buat catuan dan sebagainya. Maka, ya, yang salah, siapa yang salah? Mereka lah yang minta. Ya, mereka yang minta benda yang tidak-tidak kan? Ya, benda yang rare, benda yang tak pernah berlaku, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sahut cabaran mereka. Tapi adakah mereka beriman dengan Nabi Soleh? Mereka tetap tidak beriman, tak beriman. Ya, mereka bukannya percaya, tak beriman, ya. Jadi nak bagi tahu bahawasanya manusia ni kalau kita penuhi dia punya kemahuan pun dia takkan tunduk juga. Dia tetap tidak taat. Itu hanya alasan dia. Kerana nanti kalau kita tak boleh buat macam Nabi Soleh kan. Kalau Nabi Soleh tak boleh keluarkan unta daripada bukit batu, dan mereka kata, tengok kau tak boleh buat. Kau bukan Rasul. Itu alasan mereka, ya. Tetapi macam tadilah, bila Nabi Soleh boleh sahut cabaran mereka dengan izin Allah, mereka tetap tak beriman juga. Ya, jadi maknanya mereka ini orang yang paling layak. Ya, hum aula bihasiliyah. Mereka ini, orang-orang kafir ini adalah orang yang paling layak untuk dimasukkan dalam neraka. Ya. Wa in minkum illa wariduha. Dan tiadalah daripada kalangan kamu manusia, melainkan akan mendatangi neraka. Jadi semua kita ni tuan-tuan, zaman Nabi Adam
Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua akan mendatangi neraka. Kita semua akan melalui neraka. Kerana kita akan meniti titian sirat. Dan neraka itu berada di bawah titian sirat. Ya, orang yang berjaya melintas titian sirat akan dapat menyeberang, pergi ke syurga. Tapi orang yang melintas dan gagal untuk sampai, dia akan jatuh ke dalam neraka. Sebab itu dikatakan, wa in minkum, dan tiadalah daripada kalangan kamu, wahai manusia, illa melainkan wariduha, akan mendatangi neraka. Kita akan datang ke neraka. Cuma, macam tadilah, orang yang beriman, orang soleh, orang yang bertakwa, dia akan selamat. Dia tak jatuh. Neraka di bawah tu. Kita semua akan lalu tempat yang sama. Ya, dan kita akan menyeberang. Ya, ada yang menyeberang seperti sepantas kilat. Ada yang macam kura-kura. Ya, ada yang berjalan dengan menggunakan mukanya, kakinya di atas. Ya, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala sirati mustaqim. Dalam suratul Muluk yang kita baca ya malam ni, ya. Kita baca malam sebelum tidur, ya. Ataupun tuan-tuan yang dah baca lepas solat Isyak tadi mungkin sempat baca, tuan-tuan tahu, ya. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi. Adakah orang yang berjalan dengan mukanya, ya. Berjalan tu dengan muka duduk di bawah, kaki duduk di atas, terbalik. Ada lebih mendapat petunjuk, amma yamshi sawiyan ala siratil mustaqim, ataupun orang yang berjalan tegak elok, ya, di atas siratul mustaqim. Semua kita akan mendatangi siratul mustaqim. Ada yang, ya, terjatuh ke dalamnya, waliyazubillah, ada yang berjaya. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, ya. Melalui titian sirat, melalui apa? Titian sirat, ada yang jatuh dan ada yang berjaya. Semua itu, ya, terhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah hatman, sesuatu ketentuan yang maqdiyah, yang telah ditetapkan. Mana tidak ada orang yang akan, ya, akan terus masuk syurga, ya. Kalau dia masuk syurga pun dia akan melalui titian sirat juga. Ya, dia memang masuk syurga tanpa hisap, ya. Tanpa hisap tu maknanya dia tidak akan dibawa ke mahkamah Allah. Ya, berada di mahsyar, kemudian dia tidak dipanggil namanya, kerana namanya akan dipanggil untuk masuk terus ke dalam syurga. Tapi melalui titian sirat tak? Melalui. Dia tak akan masuk terus, ya. Dia akan melalui titian sirat, tapi dengan keadaan pantas seperti kilat sebagai contoh. Ada yang berjalan tegak elok macam suratul Kahfi sebut, suratul Muluk sebut. Ada yang merangkak, ada yang berjalan dengan muka dan pelbagai bentuk manusia, mengikut amalan yang mereka buat semasa di dunia, ya. Itu ayat yang ke-71. Okey, tuan-tuan, setakat ni ada apa soalan nak tanya? Ada perkataan tak faham? Ya, silakan. Ya, ada apa? Tuan-tuan, Datuk Osman, ada apa Datuk Osman? Kak Nomah, ada apa? Belum lagi, Ustaz. Kak Belum Nomah, lagi. Salam Ustaz. Salam, tolong. Silakan. Ustaz, apa ni? Tapi dalam ayat ni tak ada sebut titian sirat pun. Memang tak sebut, ya. Tapi dalam ayat lain lah pula, ya. Jadi sebab tu kena tengok tafsir. Ya, bila kita tengok tafsir baru kita tahu, ya, apa maksud setiap manusia akan mendatangi neraka. Ya, sebab neraka berada di bawah. Ya, syurga di seberang. Jadi kita daripada mahsyar, bila kita nak pergi ke syurga, kita kena cross titian sirat. Ya, itulah maksudnya kita akan mendatangi neraka. Kita akan datang ke neraka tu. Cuma kita tak jatuh je, kita boleh berjalan terus. Ya, jadi yang kita berjalan tu atas apa? Atas titian sirat lah. Ya, itu dalam hadis lah. Ya, syarah, ya, ataupun tafsir bagi ayat ni lah yang menceritakan. Ya, walaupun pada ayat ni tak sebut titian sirat, tapi itulah yang kita faham. Ya. Apa maksud setiap orang akan mendatangi neraka? Apa maksud akan datang ke neraka? Ya, bukan makna masuk, mendatangi neraka. Mana kita akan lalu atas dia. Neraka bawah. Ya, semua orang tahu kan neraka tu jurang. Sebab tu kita doa kepada orang meninggal apa? Ya, kita doa dia, Allahumma ja'al qabrahu, ya Allah jadikanlah kuburnya. Ya, apa? Jadikan kuburnya ialah raudatan, satu taman min riyadil jannah, daripada taman syurga. Wala taj'al qabrahu, jangan kau jadikan kuburnya hufratan, satu jurang, min hufarin niran, daripada jurang api neraka. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, minta maaf. Saya datang dalam masjid, saya tak ada orang hantar link kat saya. Tu saya tak tahu Ustaz baca Quran ke tafsir ke apa ni Ustaz. Kau boleh tu apa ni Puan Sri punya nama tak ada dalam grup Uda apa ni ke apa? Kenapa dia tak masuk? Saya tak pernah hantar. Sebab saya ni selalu kalah. Dia tak ada orang hantar ni. Except Moses saja yang selalu hantar saya link. Lain tu dia tak ada. Saya cari, saya cuba dapat Puan Sri apa ni, berdaftar sebagai ahli Uda ke?
ahli usrah ni berdaftar tak? Tak daftar. Tapi saya harap Haji Nazri daftar. I paid the full school fee. Puan Sri salah faham ni, ya. Dia ada yang percuma, ada yang berbayar, Puan Sri. Ya ke? Bayar kat Haji Nazri kan? Kejap. Dengar Ustaz cakap dulu. Yang Moses tu percuma. Moses tu percuma masukkan nama Haji, bernama Puan Sri. Tapi yang ni dia berbayar. Jadi kalau Puan Sri tak berdaftar, memang nama Puan Sri tak adalah dalam senarai. Nak dekat siapa nak daftar tu? Haji Nazri. Apa ni, ada tuan-tuan perempuan Haji siapa tolong jawab soalan Puan Sri secara personal, ya. Nanti ada orang call. Takkanlah Ustaz nak settle kan? Nama Puan Sri dah ada dalam grup Umi Uda tu. Uda tu dah ada. Tapi tak ada orang hantar saya Zoom. Mana? Ada. Kalau nama ada mesti ada. Puan Sri cuba tengok. Ini tak ada lah. Saya cek dari ni tak ada. Tapi saya dapat nombor dari dulu dari Ustaz Haji Nazri. Itu yang saya cuba masuk link ID dan code. That's what I get Ustaz. Actually malam 9 saya miss. Friday yang baru ni saya miss juga. Saya nak daftar lah sekarang. Tolong siapa-siapa telefon Puan Sri, tolong settlekan. Ustaz nak mengajar ni malam ni. Tolong siapa-siapa tolong telefon. Saya boleh dengar Ustaz. Tapi Ustaz buat Quran ke apa ke, atau tajuk dia Bulutul Maram ke, atau minggu lepas ada? Minggu lepas Puan Sri ada tak? Tak ada. Ustaz tak boleh tolong. Apa somebody please? Please call her personally, please. Okay, Puan Sri, nanti saya akan admit you into our group, insyaAllah. Okay, terima kasih. Syahsyah Bakar ni ya? Okay. Sebab Puan Sri selalu ada masalah macam ni, ya, dalam kelas dan sebagainya. Jadi Ustaz harap ada yang bantu lah. Ya. Okay. Dia senang sekarang je. Saya ikut, tapi tak tahu apa Ustaz belajar ni dari Quran ke apa, saya nak follow. Saya tak ada. Quran, Surah Maryam. Surah Maryam. Okey, terima kasih. Okey, ya. Okey, Ustaz, terima kasih ya. Saya boleh ikut sekarang. Apa? Tapi kalau orang boleh hantar link senang sikit, saya tahu. Malam tak, ni. kalau macam ni je, Puan Sri. Kalau your name is in the group, setiap minggu akan ada. Ustaz senang je, tak apa Ustaz settlekan lah, ya. Tengok, tengok Uda tu. Ya. Kalau nama ada dalam tu, cuba tengok senarai Uda. Ada tak Puan Sri? Tolong sambungan, tolong tengok. Tak ada nama Puan Sri, tak ada? Tak ada. So tak ni. Itulah saya tak dapat set. Sekarang saya nak register who is in charge. Ada Ustaz, nama Puan Sri ada dalam grup. Ada Puan Sri. Puan Sri mesti dapatnya hari ni. Di bawah nama apa ni grup, ya. Uda. Mesti ada, tengok. Cuba tengok, ya. Umi at Uda. Mesti ada. Dalam WhatsApp. Tak ada Ustaz. WhatsApp grup. Sebenarnya ada. Nama Puan Sri ada dalam grup Umi. Ada. So you send WhatsApp malam ni ada untuk kelas malam ni? Tak payah. Memang dah ada Puan Sri. Jadi you just press the link, it will come out. Okay? Tak sampai saya cuma nak press link. I have to get the code. Okay. Macam ni Puan Sri. Cuba Puan Sri tengok. Kejap. Cuba Puan Sri tengok pukul 6.42 petang tadi. 6.42 petang. Ada tak reminder? Ada. Kalau nama Puan Sri ada dalam grup mesti. Haji Ahmad Nazri dah hantar pada pukul 6.42. Cuba tengok petang. Ya. Pukul 6.42 petang. Cuba tengok. This under Telegram Ustaz. Saya punya WhatsApp. Bukan Telegram. This is not a Telegram. This is a WhatsApp. WhatsApp ya. Nanti sekejap. Petang tadi ada. Nama Puan Sri ada dalam WhatsApp. Ya. Ada ke? Nanti kita cari. Ubi dan Uda yang. Pukul 6.42 mesti ada. Saya cari Ustaz, tak ada Ustaz. Okey, tak apa. Ya, nanti Haji Mak Syah akan telefon. Tak apa, Puan Sri mute dulu. Okey. Pasal tak apa. Mute aja. Ustaz nak komen sikit, ya. Pasal Puan Sri mute. Pergi dekat handphone tu mute kan. Slow sikit Ustaz, nanti kejap ya. Ya. Nanti kejap.
Ayo. Sebab Puan Sri tanya soalan yang sama ni, Ustaz dah banyak kali dah, 4-5 kali dah. Ya, betul Ustaz. Saya tak ni. Nanti sekejap. Ni dah Tak apa, saya you mute your handphone first. ayo, nanti Ustaz saya nak, ni tak dapat. Okey, tak apa. Nak ketemu balik. Okey, ada soalan silakan. Perempuan, silakan. Ada soalan. Ustaz, Ya. saya ada soalan tentang Silakan, ayat silakan. 69 tu. Ya. Lana zi'an tu. Sesungguhnya Kami pasti akan tarik. akan tarik kan. So maknanya ayat tu menunjukkan Allah benar-benar tarik tu, maknanya Allah akan tarik dengan keras lah Ustaz kan. Sebab bahasa tarik itu adalah memang bahasa keras. Lananzi'anna, pasti. Ya, ada huruf lam depan, ada nun taukid kat belakang, lananzi'anna, pasti kami akan tarik, kami akan keluarkan. Sebab dia orang jahat. Ya, jadi dah tentu. Macam Allah masukkan dalam neraka kan. Allah tak kata kami akan masuk kan. Ya, tapi kami akan masukkan dengan apa? Dengan hina. Bahasa Melayu tak ada beza. Masuk tu dengan baik pun masuk, dengan dengan kasar pun masuk juga. Bahasa Arab tak. Ya. Kalau bahasa Arab nadkhul masuk. Ya, tapi nusli ya dimasukkan secara hina. Ya, ditarik ubun-ubunnya. Ya, kemudian diseret dengan wajah ke bawah. Sampai pintu neraka dicampak masuk. Itu makna nusli. Ya, itu makna siliyah. Perkataan ayat 70 ujung tu, siliyah. Siliyah tu makna masuk secara hina, secara yang apa kita panggil, ya, yang menakutkan. Cuba kita bayang, ya. Malaikat tarik kita punya ubun-ubun. Ya, tarik itu satu hal dah, ya. Kemudian diseret wajah kita ke bawah, kemudian dicampak masuk ke dalam jurang neraka. Maknanya dalam keadaan yang sangat hina, ya. Itu makna siliyah tadi. Kalau tarik sama juga, ya, ditarik dalam keadaan hina. Ya, mungkin yang dimasukkan ditarik ni macam tadilah, ya, mungkin ditarik dengan ubun-ubunnya. Ya, pasti, ya, sebab perkataan nanzi' itu memang dengan keras, ya. Lananzi'anna, pasti kami akan tarik dengan keras. Min kulli syi'atin, ya, daripada setiap kumpulan. Ya, ni ayat yang ke-69, ya. Mungkin Puan Sri tertinggal tadi surah Maryam, surah yang ke-19, ayat yang ke-69, ya. Seperti mana ditanya oleh Hajar Zainab kita. Okey, ada soalan lain, silakan. Ada apa? Ustaz, saya nak tanya yang sebelum ni yang ayat 68 yang berlutut tu, lepas tu 72 pun ada lagi cakap berlutut. Lepas tu Ustaz kata berlutut ni, ayat ni spesifik untuk orang kafir kan Ustaz kan? Jadi kita ada yang surah Al-Jasiyah tu, macam Al-Jasiyah tu dia tak menspesifikkan orang kafir. Macam kita semua ni nanti akan hadir dalam keadaan berlutut. Yalah. Dia tak bukan untuk orang berdosa tu, orang kafir je. Kita semua ni sampai kita dapat amalan, kita hisap amalan kita tu. Betul. So macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz antara dua berlutut ni? Sama je, ya. Berlutut tetap berlutut lah, ya. Sebab kita sebagai hamba kan, kita datang jumpa Allah dalam keadaan apa? Mesti dalam keadaan bersalah. Sebab dalam hidup ni tak ada orang yang selamat daripada dosa melainkan Allah, melainkan Rasul dan Nabi ya. Ya, yang Rasul dan Nabi aja yang maksum, yang tak ada bawa dosa. Kita selain daripada tu mesti ada buat salah walaupun kecil. Mesti ada, ya. Tersilap, terkurang, ya. Kurang berlaku adil, kurang berlaku baik kepada manusia yang lain. Mesti ada benda kesalahan yang kita bawa. Walaupun dia orang beriman. Ya, orang beriman bukan perfect. Ya, sebab tu orang beriman pun ada tak buat dosa. Zaman Nabi sebagai contoh. Ya, sahabat Nabi tu, ya, beriman dengan Nabi. Tetapi ada yang berzina, ada yang minum arak. Ya, ada yang bunuh secara tersilap. Maknanya kesalahan tu ada. Macam Khalid bin Al-Walid kan. Cuba kita bayang. Ya, dia orang yang kuat imannya, banyak jasanya. Tetapi ketika dia membunuh seorang lelaki, ya, kerana dia menganggap lelaki itu bersyahadah sekadar untuk selamatkan diri. Cuba kita himbau balik sejarah kan. Ya, dalam perang Khalid berlawan dengan seorang lelaki yang kita dah sebut pada kelas Nur Islam Academy Jumaat baru ni. Bila dia berlawan, Khalid berlawan, ya, lelaki tersebut setelah dia kalah, ya, nak ditikam oleh Khalid, dia pun bersyahadah. Tapi Khalid tetap bunuh dia. Ya, kerana pada pandangan Khalid, lelaki tadi, kafir tadi, ya, dia bersyahadah kerana apa? Dia bersyahadah kerana dia nak selamatkan diri dia. Ya, tetapi dilihat oleh para sahabat yang lain.
Bila balik ke Madinah, mereka laporkan kepada Nabi. Nabi panggil Khalid. Betul ke kamu buat begitu? Khalid kata betul. Pasal apa kamu bunuh dia? Kerana aku yakin dia bersyahadah hanya untuk menyelamatkan diri. Nabi kata, sudahkah kamu belah dadanya dan kamu tengok dia beriman atau tidak? Dah tentulah Khalid tak boleh jawab. Ya, Nabi kata aku berlepas diri, ya, ana bariun mimma fa'ala Khalid. Aku berlepas diri daripada apa yang Khalid buat. Maknanya macam mana keadaan Khalid kita tak tahu, ya. Pahala dia banyak, ya, berapa banyak perang yang dia masuk. Ya, ketika dia meninggal dunia tak kurang daripada 70 kesan tikaman pada tubuh dia. Ya, kesan pedang, kesan panah, ya, kesan lembing dan sebagainya. Tapi di hadapan Allah macam mana? Ada tak perkara-perkara tersilap yang dia bawa? Mesti ada punya. Ya, mana secara umum manusia kalau namanya hamba Allah sudah tentu, ya, bila berhadapan dengan Allah dia akan tertunduk malu, dia akan melutut, ya, secara umum semua manusia begitu. Lebih-lebih lagi orang yang berdosa. Dua-dua ayat dalam surah surah Maryam ni, ayat yang ke-68 dan seperti mana Sherin kata tadi, ya, ayat yang ke-72 sama. Ya, ni memang untuk orang kafir. Kalau 68, ya, ni untuk orang kafir dan, ya, yang bersama-sama dengan syaitan mereka. Sedangkan ayat yang ke-72 ini cerita orang zalim. Orang zalim adalah orang kafir, ya. Ya, orang yang buat salah, ya. Jadi orang buat salah ni kadang-kadang termasuk orang beriman juga, ya, orang Islam juga, tapi ada buat salah. Jadi bila buat salah dia dianggap orang zalim kerana dia menzalimi diri dia. Ya, dia meninggalkan perkara yang diperintah oleh Allah sebagai contoh. Ya, mungkin dia rajin sembahyang. Ya, dia solat dia jaga, puasa dia jaga, ya, sedekah, ya, zakat, haji semua dia buat. Ya, tapi mungkin dia dengan mak ayahnya kurang. Ya, mungkin dia pernah mengecewakan mak ayahnya, mungkin pernah menyebabkan mak ayahnya kecil hati, terasa hati. Ya, sehingga kita kata, ya, mak ayah dia meninggal, dia tak sempat nak minta ampun. Ya, walaupun mungkin mak ayahnya dah ampunkan. Ya, tapi kita tak tahu kan, ya. Tapi secara umum manusia sehebat mana pun dia, pasti dia akan bawa sesuatu kesalahan yang menyebabkan dia berlutut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mesti orang kafir saja, ya. Orang beriman, orang Islam pun akan begitu juga keadaannya secara umum. Okey, ya, ada lain silakan. Ya, kita habis ayat 71, tak ada. Kalau tak ada, summa nunaji. Ya, jadi tadi cerita tentang orang kafir daripada ayat yang ke-66 sampai ayat 71 tu semua cerita tentang, ya, secara umum, ya, sampai ayat 70 cerita orang kafir. Ayat 71 secara umum, ya, macam kita tadi. Wa in minkum, ayat 71. Wa in minkum illa wariduha, ya. Dan tiadalah daripada kalangan kamu melainkan, ya, akan mendatanginya, akan mendatangi neraka tu. Ya, kamu akan melaluinya. Ya, tadi yang Kak Zainab tanya, ya, tak ada perkataan titian sirat pun memang, ya, memang tak ada tulis titian sirat, tapi bagaimana manusia mendatangi neraka? Melalui titian sirat. Kerana titian sirat berada di atas, ya, neraka duduk di bawah. Kalau tergelincir jatuh, wal iyazubillah. Ya, tetapi kalau dia beriman, bertakwa, jalan terus. Ya, jadi itu ayat 71, dia cover dua-dua. Orang kafir pun lalu titian sirat, akan mendatangi neraka, wariduha, orang beriman bersama. Ya, tak ada orang yang terkecuali. Ya, jadi maknanya ada yang berjalan cepat, ada yang lambat. Ada yang selamat, ada yang tidak. Ayat 72 ni cerita tentang orang bertakwa pula. Ya, ayat 72 belum lagi, ya. 72 balik cerita tentang orang bertakwa dan orang zalim. Dua-dua ada. Summa kemudian nunaji, kami selamatkan allazina taqau, ya, orang-orang yang bertakwa Allah selamatkan. Wa nazaru, dan kami biarkan az-zalimin, orang-orang zalim, fi hajisiyah, dalam keadaan melutut. Ya, kalau tengok di sini Allah dah pecahkan dah. Orang bertakwa tak melututlah maknanya. Ya, secara umumnya kalau bandingkan. Ini melutut dalam keadaan salah. Ya, tapi dalam surah Al-Jasiyah tu secara umum, ya, maknanya orang beriman ke, orang jahat ke, orang baik ke, secara umum, kerana kita ada buat salah pada Allah walaupun sikit, ya, keadaan kita macam mana? Dalam keadaan berlututlah. Ya, dalam keadaan orang salah. Orang salah macam mana? Ya, kalau walaupun salah tu benda kecil, kita kata tunduk aja dia. Tunduk malu dia, ya. Kerana apa? Kerana dia buat salah. Ya, macam kita buat salah, ya, di jalan raya lah contoh. Ya, bila JPJ ke polis kan, ya, minta kita tunjuk lesen, macam mana kita, ya, tunjuk dengan baik je. Tak ada kasar-kasar, ya. Sebab apa? Sebab kita tahu kita salah. Kita dah langgar lampu merah, ya, kita dah potong double line.
kita lalu emergency lane, ya, semua kesalahan yang kita buat tu menyebabkan kita rasa bersalah. Ya, mungkin kita tak berlutut, ya, kita tak adalah keluar berlutut kat dia kan. Ya, tapi secara umum, ya, dari segi kita macam mana, ya, kita mesti rasa bersalah, tunduk kita. Minta maaf kita kata, ya, kerana kita tak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Macam itulah secara umumnya macam tu. Okey, boleh Shirin? Boleh Ustaz, faham Ustaz, terima kasih. Ya, tak ada apa, biasa je, ya, sebab benda tu memang boleh menimbulkan kesalahan, ya. Ya, jadi macam tadilah, ya, perkataan yang sama digunakan dalam surah yang berbeza, mungkin ada perbezaan konteks. Betul lah tu, ya. Apa yang Shirin cakap tu betul. Ya. Pasal apa orang beriman pun, ya, kita kata tunduk juga, sebab secara umum semua manusia ada melakukan kesalahan. Sama ada dosa besar az-zunub ataupun dosa kecil sayyi'ah. Ya, memang ada beza punya. Ya, mesti ada beza sebab dosa besar Allah berhajat pada Allah, ya, kita bertaubat dan Allah ampun. Kalau dosa kecil boleh dihapuskan dengan solat berjamaah, solat fardu, ya, antara puasa dengan puasa, ya, antara Ramadan dengan Ramadan kan, antara umrah dengan umrah, antara Jumaat dengan Jumaat. Ini semua dosa kecil semua boleh hapus. Ya, dosa kecil tak perlu berhajat kepada taubat, kepada solat sunat taubat tak perlu. Solat sunat taubat hanya daripada dosa besar saja. Ya, seperti mana riwayat Abu Bakar kan. Abu Bakar kata apa? Ya, Abu Bakar kata kalau ada orang buat dosa, mana-mana hamba, ma min abdin, mana-mana hamba, yaznibu zamban, yang buat dosa besar. Ya, bila dia buat dosa besar apa dia buat? Ya, dia terus berwuduk. Ya, terus ambil wuduk, jangan buang masa. Fayuh sinul wuduk ataupun fayuh sinul tuhur, dia bersihkan diri dia bersuci, kemudian dia pun bangun solat 2 rakaat. Ya, solat tu dipanggil solat sunat taubat. Orang Melayu panggil solat sunat taubat. Ya, kerana perkara itu, solat tu dibuat sebaik saja kita melakukan dosa besar. Ya, kalau dosa kecil tak payah, ya, dia boleh dihapuskan dengan sembahyang fardu saja. Antara maghrib dengan isyak, contoh kita buat dosa tadi, ya, sembahyang isyak aja Allah hapuskan dosa tu. Sembahyang isyak, ya, sampai subuh pagi besok. Malam ni kita ada buat dosa kecil, ya. Sembahyang subuh pagi besok akan menghapuskan dosa. Siapa kata? Allah yang kata. Ya, Nabi yang bagi tahu, ya. Setiap amalan baik tu, ya, antara puasa Ramadan tahun lepas dengan puasa Ramadan tahun ni, antara umrah yang kita buat tahun lepas dengan umrah tahun ni, ataupun 5 tahun lepas dengan umrah yang baru kita buat, ya, antara solat Jumaat minggu lepas dengan solat Jumaat minggu ni, antara solat fardu zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh dan sebagainya, semua itu adalah mukaffiratun. Itu hadis Sahih Muslim. Semua itu adalah penghapus kepada dosa-dosa kecil, penghapus dosa kecil. Dosa besar tak boleh. Ya, tapi ada syarat. Dosa kecil hanya dihapuskan oleh Allah apabila dosa besar ditinggalkan. Ya, tapi kalau kita di celah-celah dosa kecil ada buat dosa besar, tak boleh. Macam mana nak hapus dosa kecil? Ya, antara maghrib kita dah solat maghrib, kita solat isyak, alhamdulillah Allah hapuskan dosa. Antara isyak dengan subuh, ya, kita sembahyang juga dua-dua tu. Tapi in between tu kita buat dosa. Dosa kecil ke? Dosa kecil sembahyang hapus. Tapi dosa besar tak boleh. Jadi kalau dosa besar dibuat, dosa kecil pun dibuat, macam mana nak hapus dosa kecil? Tak boleh. Sebab syarat nak dihapuskan dosa kecil, mesti dielakkan dosa besar. Ya, di samping kita buat dosa kecil itu ada dosa besar. Ya, ada berjudi sebagai contoh. Judi ni senang je. Kita betting je. Betting tu judi lah tuan-tuan. Ya, betting tu judi. Ya, contohnya apa? Ya, kita lepas pada isyak kita pergi kedai mamak sebagai contoh. Ya, ni geng masjid juga. Ya, lepas tu apa dia buat? Ya, dia kata tengok bola, tengok ada Liverpool lawan Manchester United. Dia pun kata macam inilah, yang kau Liverpool ke Manchester United? Kau Liverpool, aku Manchester United. Ya, kalau Manchester United menang, kau belanja aku malam ni. Ya, apa yang kita makan ni semua kau bayar. Tapi kalau Liverpool menang, ya, Liverpool menang, aku pula bayar apa yang kita makan, kita minum malam ni. Itu apa maknanya tuan-tuan? Itu betting. Betting tu apa? Betting tu ialah al-maisir, judi. Judi tu dosa kecil. Dah tuan-tuan. Judi tu dosa besar. Walaupun kita gurau-gurau main-main, tak peduli. Ya, jadi maknanya tak boleh tuan-tuan. Ya, macam kita kata Masjid Bukit Jelutong kan, nak buat fundraising dinner okeylah, ya. Tapi nak buat fundraising buat golf, kita panggil golf tournament. Ya, setiap orang yang masuk bayar 1,000. Siapa nak masuk bayar 1,000, siapa nak masuk bayar 1,000. Contoh, ya, duit tu akan pergi ke masjid lah. Ya. Tetapi bila duit tu dikumpul, apa yang berlaku? Ya, duit itulah digunakan untuk beli hadiah pemenang. Tak boleh tuan-tuan. Ya, duit yang kita kumpul sebagai yuran penyertaan itu masuk dalam duit masjid. Kalau kita nak beli untuk minuman, makanan, semua orang boleh makan, okey. Ya, nak beli t-shirt untuk semua
kandidat yang menyertai pertandingan boleh, sebab semua dapat t-shirt. Semua dapat makan, semua dapat minum, ya. Semua dapat apa kita panggil kemudahan asas yang disediakan oleh pihak penganjur. Tetapi untuk beli hadiah tak boleh, tuan-tuan. Bila dia hadiah, dia ada pertaruhan kat situ. Ya, tapi kalau untuk penyertaan okey, untuk digunakan sebagai hadiah tak boleh kerana ada unsur pertaruhan. Unsur pertaruhan judi, tuan-tuan, tak boleh, ya. Jadi macam mana kita nak bagi hadiah? Kita minta sponsor lah. Mintalah apa kita panggil SMW sponsor. Ya, mintalah HSBC apa kita panggil Islamic sponsor, mintalah ya public finance sponsor. Boleh tak? Boleh. Kena orang ketiga, ya, ataupun ada ya company-company besar untuk sponsor. Okey je, tuan-tuan. Ya, minta wakil rakyat sponsor, ya. Minta apa ni ahli Dewan Undangan Negeri sponsor, boleh je. Jadi maknanya hadiah datang daripada pihak ketiga. Tapi wang penyertaan boleh tak digunakan untuk beli hadiah? Untuk beli apa kita panggil, ya, hadiah penghargaan semua orang dapat, boleh. Tetapi untuk pemenang nombor 1 ke nombor 2, nombor 3 yang hadiahnya berbeza-beza, tak boleh, tuan-tuan. Itu judi. Ya, jadi kita ada buat judi dosa kecil, macam mana Allah nak hapus? Sebab syarat ampun, ya, syarat hapus dosa kecil ialah elak daripada buat dosa besar. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Boleh faham tak? Datuk Osman okey, boleh faham? Faham, Ustaz. Okey, ya. So maknanya kalau tempat Datuk nak buat golf tournament boleh, tapi macam tadilah, ya. Duit tu masuk dalam tabung aja. Nak beli makan minum okey, tapi untuk hadiah mintalah third party sponsor. Habis cerita, tuan-tuan, ya. Itulah cerita kisah dia. Okey, ada apa-apa kalau Ustaz boleh tolong? Ada, tak ada? Jadi orang zalim, Ustaz, ya. Untuk solat tu, untuk diampunkan dosa-dosa kecil, kalau kita solat tak ikhlas pun still tak ampun juga ke dosa kecil, Ustaz? Tak ada pula dalam hadis tu kata solat tak ikhlas kan, tapi macam tadilah, ya. Dalam hadis sebut umum saja. Antara Ramadan, puasa Ramadan dengan puasa Ramadan tahun lepas dengan tahun ni. Antara solat Jumaat dengan solat Jumaat. Antara sembahyang fardu dengan sembahyang fardu yang lain, ya. Maknanya Zuhur dengan Asar, Asar dengan Maghrib. Ya, semua itu mukaffiratun, adalah penghapus dosa kecil yang berlaku lima bainahuna, antara in between dua-dua ibadah tadi. Ya, dengan syarat malam yu'ti kabiratan, dengan syarat tidak dilakukan dosa besar. Ya, dalam hadis tak adalah pula sebut ikhlas tak ikhlas kan, ya, tapi secara umum, ya, kita kata walaupun dia solat kalau memenuhi syarat, ya, maknanya okeylah memenuhi syarat. Maksudnya wuduknya sah, ya, kemudian semua rukun-rukun dilaksanakan dan tidak batal solat. Mana solat tu acceptable. Solat tu diterima, makbul, ya, di sisi Allah. Kalau dia makbul di sisi Allah, maknanya diterimalah. Ya, persoalan ikhlas atau tidak tu cerita lain yang manusia tak boleh nak ukur. Ya, sebab kadang-kadang mungkin kita sembahyang sebab kita pun lama tak datang masjid, kita pun pergi, ya. Tapi pergi itu bukan sangat kerana nak sembahyang, tapi kerana nak jumpa kawan mungkin. Ya, sebab lama tak jumpa kawan, nak update apa-apa perkara-perkara baru yang dah berlaku. Jadi mungkin pergi itu tak pure 100% kerana Allah. Adakah ia dianggap tidak sah untuk menghapus dosa? Wallah alam, tak berani nak kata. Ya, sebab dalam hadis hanya sebut, ya, solat fardu dengan solat fardu. Salah satu solat fardu dengan salah satu solat fardu yang lain. Ramadan dengan Ramadan, ya. Dalam kita Ramadan tu ada tak kadang-kadang tak ikhlas ke? Ya, mungkin ada riak ke? Kemungkinan ada. Adakah dia tidak layak untuk menghapuskan dosa kecil? Wallahu a'lam. Secara umum ambil pada teks hadis, maknanya insya-Allah, ya, dihapuskan. Secara umum macam tu. Lebih pada tu kita tak tahu nak komen, tak boleh. Kerana Allah yang Maha tahu, ya. Jadi kita cuba ikhlaskan diri jelah. Itulah kita punya action tindakan kita kan. Itulah. Jadi ayat yang ke-72 cerita tentang dua kumpulan. Satu kumpulan orang bertakwa, allazina taqau. Yang kedua, az-zalimin. Orang bertakwa, Allah akan selamatkan. Ya, nunaji, kami akan selamatkan. Allazina taqau, orang bertakwa. Mana selamat daripada mana? Selamat daripada neraka lah. Ya, ketika mereka melintas, ya, mereka melintas tak? Mereka akan melintas. Sebab ayat 72 sambung ayat 71 tu. Ayat 71 cerita semua manusia akan melalui titian sirat, akan mendatangi neraka, sama ada jatuh atau tidak aja. Ya, dan ketetapan manusia akan lalu titian sirat, ya, melalui neraka, semua tu ketetapan yang maqdiyah, ketetapan yang telah ditetapkan sejak azali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka melalui titian sirat, ya, nunaji allazina taqau, ada yang Allah selamatkan. Siapa yang Allah selamatkan? Orang takwa. Tetapi wa nazaruz zalimin, Allah biarkan
Ya, Allah biarkan orang-orang zalim ya pada neraka itu jisian berlutut dia. Maknanya jatuh dia dalam tu. Ya, orang beriman, orang bertakwa selamat. Ya, dapat masuk menyeberang dan masuk ke dalam syurga. Sedangkan orang buat zalim pada diri mereka, buat zalim kepada keluarga, buat zalim kepada orang lain, ya, maka mereka akan berlutut masuk dalam neraka. Okey, ya, itu ayat yang menjadi penerang kepada ayat 71. 72 menerangkan 71. Sebab 71 cerita umum saja. Semua manusia akan melalui, akan dapat melihat neraka, dapat tengok, ya. Mana kalau kita jenguk kita nampaklah. Dah tentulah kita tak nak masuk, ya, tetapi bukan kita yang menentukan. Yang menentukan adalah amal baik kita. Ya, amal yang kita buat di dunia dulu. Yang kita ikhlas, ya, yang kita buat walaupun kecil. Ya, bagi makan kucing contoh. Kucing tu tak ada tuan, ya. Kita tengok apa ni berlapar, dia kurus kering badan dia. Ya, kita bagi dia susu, kita bagi dia makanan, ya. Cuma kita tak bawa masuk dalam rumah je lah, ya. Setiap hari dia datang dekat tepi pagar, kita bagi makan. Ya, bagi makan. Alhamdulillah sampai sihat balik kucing tu. Ya. Tak lama lepas tu, kita kata 2-3 minggu lepas tu hilang kucing. Kita pun tak tahu kat mana dia. Ya, tapi adakah itu dikira amal soleh? Amal soleh. Ya, sebab kita buat bukan kerana siapa-siapa. Kita buat tu semata-mata kerana Allah saja. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Walaupun kepada binatang kita kata, ya. Kita naik kereta, ya, sampai di highway Gatri contoh. Kita tengok ada hujan-hujan lebat, ya, ada orang yang stranded, kereta rosak. Ya, kita pun nak tolong macam mana? Kita kata macam inilah. Tinggalkan kereta dulu, ya. Saya bawa pergi sampai ke Bukit Jelutong, ada workshop, ya. Nanti minta kita panggil mekanik daripada workshop tu pergi repair kereta tu, ya, ataupun tow truck tarik ke macam mana. Kita tolong dia. Kita pun tak kenal orang tu. Ya, kita tolong ikhlas saja. Mungkin dia penipu, mungkin, ya, tapi alhamdulillah semua selamat. Ya, jadi dia pun pergi, dia pun ucap terima kasih, kita kata tak ada apalah. Ya, dia nak belanja kita makan kita tak apa. Saya tolong ikhlas je. Ya, lagipun ni dah dekat nak maghrib dah. Jadi you settlekan dengan mekanik macam mana you nak buat tu, you terserah you. Ya, tapi saya minta maaf, saya nak minta izin untuk berundur. Ya, saya nak balik, ya, sebab nak maghrib ataupun nak singgah masjid ke sebagainya. Ya, lepas tu kita tak pernah jumpa pun dengan orang tu. Ya, sampailah di akhirat besok baru kita jumpa dengan dia. Jadi kita pun tak tahu rupanya amal tu besar pahalanya. Ya, rupanya, ya, kita kata kalau kita tak tolong dia, tak tahu siapa yang nak menolong dia. Dengan hujan, ya, dia nak duduk dalam kereta pun tak mampu, panas. Ya, jadi dia tinggalkan kereta tepi jalan. Jadi kita bawa dia, ya, bantu dia. Dan kita pun tak tahu nama dia siapa, tak peduli pun, ya. Jadi kita kata nanti bila-bila jumpa insya-Allah, ya, nak calling, kita pun tak ambil nombor dia pun tak ambil nombor kita. Ya, sebab bukan kita accident dengan dia kan. Kalau kita accident dengan dia mungkinlah kita ambil nombor dia. Ya, sebab kita nak follow up kan. Tapi ini tak ada apa, sebab kita tolong ikhlas je. Benda-benda macam tu banyak kita buat dalam hidup, tuan-tuan. Ustaz yakin. Tuan-tuan pun ada buat, ya. Dan kita pun kadang-kadang tak ingat dah. Ya, pernah ya Ustaz pergi satu tempat, ya, kita pergi satu majlis, ya, ataupun satu program Mal Hijrah ke Isra' Mi'raj, tak ingatlah, ya. Jadi kita bagi kuliah, lepas tu habis pada kuliah ada orang datang. Dia kata, Ustaz, ya, pernah tak, ya, Ustaz ingat tak muka saya? Ustaz kata, adalah muka tu macam ingat-ingat tapi tak ingat di mana. Dia kata Ustaz pernah berhenti masa satu kejadian, ya. Kereta saya rosak, Ustaz ada tolong saya, ya. Kita tak tolong apa pun, ya. Kita tolong telefon aja. Telefon mekanik, ya. Sebab kita kenal ada mekanik kita kenal, kita call, mekanik tu datang. Sebab handphone kawan tu low bat. Ya, bila low bateri, ya, maka kita tolong telefon. Tolong telefon je pun. Bukan tolong bawa dia pergi pun tak, ya. Kita pun tak apa nak ingat lagi lah. Dia kata ni bila, kita tanya, ya. Ini 6 tahun yang lalu. Oh, kita pun dah tak ingat dah, tuan-tuan. Ya, dia kata tak sangka malam ni saya boleh jumpa dengan Ustaz balik, dia kata. Ya, dia pun tak kenal kita pun tak kenal dia. Ya, jadi alhamdulillah, ya. Lepas tu jadi baiklah. Ya, dia ajak pergi rumah lah apa semua sebagainya kan. Kita pun tak kenal, tak tahu, tak tahu menahu pun tentang dia. Ya, jadi bila kita panggil, bila kita jumpa balik, dia yang mengingatkan kita. Ya, mudah-mudahan jadi amal soleh, tuan-tuan. Ya, sebab di akhirat besok ada banyak benda-benda yang kita tak tahu kita buat baik, tiba-tiba ada dia punya catatan pahala dia. Yang tu yang kita nak, tuan-tuan. Ya. Okey, ya, itu kalau Ustaz boleh detailkan. Tapi orang zalim, walaupun sedikit, melainkan dia minta maaf kepada orang yang dia buat zalim tu. Ya, dia minta halal contohnya. Ya, dia terambil barang orang tu. Ya, dan barang tu pun tak tahu ke mana letak. Ya, jadi dia kata tak apa ni cik pulangkan balik.
Kata saya pun tak tahu kat mana saya letak. Saya ganti rugi lah. Ya, boleh tak? Ya, dia kata itulah kalau nak ganti rugi pun saya tak boleh dapatkan benda tu balik. Dia kata macam inilah, tak apalah, saya halal lah. Ya, sebab saya dah minta pada encik, tapi encik tak boleh cari benda yang hilang tu. Ya, dah usahakan tak boleh nak jumpa. Sebab kalau encik bagi saya duit pun saya tak boleh beli juga benda tu. Benda tu dah tak ada dah. Ya, itu dah apa kita panggil? Ya, dah tak ada dalam stok dah. Ya, kita kata out of stock dah. Ya, dah obsolete dah benda tu. Ya, sebab tu benda tu benda rare dah. Sekarang ni dah tak ada dah. Dulu ya ada production, sekarang dah tak ada dah. Ya, tak apalah. Ya, kita kata saya ganti rugi lah. Ya, dia kata ganti rugi pun ya bukan saya boleh beli benda tu baru balik, tak boleh ganti. Ya, dia pun kata macam ni, yalah, saya maaf yalah. Ya, halal. Ya, insya-Allah di akhirat besok tak ada tuntutan. Clear. Kalau macam tu senang tuan-tuan. Wa idza tutla alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Ya, ayat-ayat kami itu mana ayat-ayat Allah. Ya, di sini pun tak sebut Quran. Ya, nanti kalau apa ni Kak Zainab tanya, mana sebut Quran? Fahamlah. Ya, ayat-ayat kami itu mana ayat-ayat Allah. Ya, bayinatin yang menjelaskan. Ya, bila dibacakan kepada mereka. Ayat Allah terbagi dua. Satu ayat yang dibaca, Quran, Taurat, Injil, Zabur, tu ayat Quran, ayat-ayat yang dibaca. Yang kedua ayat-ayat yang dilihat, dipanggil ayat manzurah. Ya, kalau ayat makru'ah, makru' yang dibaca. Ya, empat kitab daripada langit. Satu lagi ayat manzurah, manzurah yang dilihat. Contoh kejadian alam, ya, gempa bumi, tsunami, ya, hujan lebat, ya, kita kata puting beliung, ya, dan seumpamanya. Semua itu adalah ayat-ayat Allah juga, tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, tetapi yang tidak kita baca melalui buku, tapi kita melihat dengan mata kita. Ya, kita tengok macam contoh selalu tak sebut ya, tsunami di Aceh tahun 2000 berapa tu, ya, 2004 ke 2006, ya. Jadi bila berlaku apa ni tsunami tu, ya, jadi orang yang duduk tepi pantai semua lari masuk ke masjid. Ya, bila air datang, air tsunami, ya, yang air itu tidak menghentam masjid tu. Ya, bila sampai ke masjid dia pecah. Ya, dia pecah dua. Ya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ya, orang duduk kat masjid tengok. Orang bukan Islam pun duduk dalam masjid juga. Ya, sebab semua orang lari ke masjid. Masjidlah satu-satunya bangunan yang tegap pada masa itu. Ya, masuk dalam tu. Dia pun tengok, selamat dia. Ya, akhirnya beriman dia, tuan-tuan. Ya, sebab dia melihat kebesaran Allah depan mata. Dia tak pernah baca ayat Quran, tapi dia melihat kebesaran Allah depan mata. Dia doktor pakar, saintis kita kata. Ya, dia buat apa ni eksperimen dalam lab. Ya, dalam science lab dia. Ya, dia tengok benda-benda luar biasa. Ya, dia tengok kalimah Allah lah, apalah macam-macam. Ya, dan akhirnya dia tanya apa benda ni? Orang pun tunjuk, oh ini kalam Allah ni, kalimah Allah, alif lam lam ha. Ya, orang tengok di langit contoh. Ya, kalau dia nampak. Ya, dia pun percaya. Dia kata ni, ya, ini miracle, benda hebat ni. Ya, macam mana kita kata pelik benda ni boleh berlaku. Ya, dan akhirnya dia beriman. Ada orang yang beriman tu kerana melihat benda-benda luar biasa. Ada yang beriman kerana membaca Al-Quran. Orang Jepun contoh kan, ya, baca Quran lama-lama dia tahu bahawasanya ini bukan kalam manusia, bukan Nabi Muhammad yang buat, ini kalam Allah. Ya, apa ni Cat Stevens, ya, Yusuf Islam, ya, dia kena TB kan, duduk setahun kuarantin. Ya, dia baca Quran, dia banding dengan Bible. Ya, dia fikir kan, ya, dia buat muhasabah diri dia, dan akhirnya dia bertemu dengan kebenaran. Dia kata Quran ni lah yang kalam Allah yang sebenarnya. Bible tu bohong aja, bukan word of God, bukan. Dan akhirnya dia beriman. Ada orang beriman bukan setelah dia melihat ya benda-benda luar biasa, tetapi dia memahami Al-Quran tu. Jadi ada dua, tuan-tuan. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-73 ni adalah ayat-ayat Allah dalam bentuk yang dibaca, sebab disebut iza tutla, apabila dibacakan, ditilawahkan alaihim atas mereka ayatuna, ayat-ayat kami, bayinatin yang menjelaskan, ya, cerita tentang kaum Samud, macam tadi Ustaz sebut, kaum Samud dengan Nabi Soleh, ya, kaum Ad dengan Nabi Hud, ya, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Nuh, ya, kaum Nabi Musa dan sebagainya. Jadi bila mereka dengar ayat-ayat tu, ya, apa yang berlaku pada orang kafir? Qala allazina kafaru, berkata orang-orang kafir, orang yang ingkar pada perintah Allah. Mereka bercakap pada siapa? Ya, kepada orang-orang yang beriman. Ya, mereka pun tanya, sindir. Ya, ayyul fariqain? Ya, kumpulan mana? Kumpulan kami orang kafir atau kumpulan kamu? Ya, yang khairun, lebih baik maqaman, kedudukannya. Mana yang lebih baik? Cuba kata tengok. Ya, orang miskin. Bilal bin Rabah beriman, miskin. Ya, apa kita panggil Sauban bin Judum, ya, dia miskin juga. Ya, kemudian kita kata siapa lagi kita kata, ya, Abu Zar miskin, Abu Darda miskin. Ya, jadi mereka ni orang miskin belaka. Zaid bin Harisah miskin.
Jadi kalaulah mereka ni dia apa kita panggil ya, kedudukannya tinggi di sisi Allah, pasal apa kedudukan kedudukan dia ya, kalau banding dengan kami kaya, kami macam-macam harta ada, macam Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Ya, macam-macam apa ni harta ada. Ada perniagaan, ya, ada kebun di Taif, ya. Kemudian ada unta, ada kambing, ada macam-macam, ya. Jadi kehidupan kami lebih baik, ya, kedudukan kami lebih tinggi. Wa ahsanu nadia, dan tempat bertemu kami punya kelab pertemuan kami, kelab eksklusif kami lebih baik, ya. Macam mana yang kata kamu orang beriman tu kedudukan lebih baik? Dia tengok dari segi fizikal je. Dia tak nampak, ya. Jadi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah dia kata kamilah kedudukannya lebih baik. Kamilah yang tempat pertemuan kami lebih mulia, ya. Dia kata macam tu. Ya, ada kebenaran tuan-tuan. Tengok secara fizikal memang ada kebenaran lah. Ya, tapi Allah kata wakam ahlakna, berapa banyak daripada generasi manusia yang ahlakna, kami telah musnahkan qablahum, sebelum mereka, min qarnin. Ya, qarnin di situ merujuk pada masa, tapi bukan masa, merujuk kepada generasi manusia yang hidup pada masa tu. Ini kaedah bahasa Arab tuan-tuan. Disebut disebut masanya, tetapi yang dimaksudkan ialah mereka yang hidup pada masa tersebut. Ya, macam Allah kata, ya, mereka orang-orang kafir ini memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Mulut tak boleh padam tuan-tuan. Ya, yang bercakap lidah. Ya, lidah tu duduk dalam mulut. Walaupun Allah sebut mulut, tapi maksudnya lidah yang duduk dalam mulut. Bila Allah sebut dada, yang maksudnya hati yang duduk dalam dada. Itu bahasa Arab dia macam tu tuan-tuan. Bila disebut daging babi, bukan dia maksudkan daging babi semata-mata, ya, tapi daging babi itu represent the whole body, ya, of babi tadi tuan-tuan. Maknanya kalau daging tak boleh, kulit pun tak boleh, bulu pun tak boleh pakai, ya, ekor pun tak boleh, ya, dia punya jantung, dia punya semua tak boleh tuan-tuan. Ya, tapi Allah buat, ya, bahagian-bahagian tubuh binatang babi itu, ya, dia sesuai dengan banyak, ya, komponen badan manusia ni, organ-organ manusia. Ya, sebab tu kita panggil, ya, insulin dulu kan, ya, insulin, ya, dibuat daripada elemen babi juga, ya. Untuk orang pergi ke haji nak injek meningitis pun ada elemen babi juga, sampailah dicipta bahan alternatif yang boleh menggantikan bahan yang haram tu kita kata. Maknanya Allah uji, ya. Dan kita tahu, ya, orang yang jadi tokek babi tak pernah rugi, ya, untung aja tuan-tuan, ya. Kalau bela ayam, mungkin ayam mati kena penyakit tu, kena penyakit ni, ya. Bela kita panggil kambing dengan lembu, ya, ada penyakit kuku lah, ya, mulut lah, tangan lah, apa semua macam-macam, ya. Tapi babi jarang ada, walaupun ada lah JE dulu kan, tapi jarang, ya. Dan kita kata makmur, subur dia punya binatang dia, makan apa pun jadi, ya. Kalau ayam nak kena jaga makan dia dengan lampu dia, dengan air, dengan kebersihan macam-macam tuan-tuan, ya. Kalau kebersihan tak jaga, mati ayam tu habis, ya. Maknanya susah nak buat, ya, tapi itu yang halal. Jadi apabila kita panggil, ya, apabila Allah musnahkan, habis memang musnah betul, ya. Hum ahsanu asasan. Kalau kita tengok orang dulu, ya, contohnya kaum siapa? Kaum Nabi Nuh. Kita tengok kaum Nabi Saleh, ya, kaum Samud. Kita tengok kaum Ad, kaum Nabi Hud. Kita tengok zaman Nabi Musa, ya, Firaun, Haman, ya, Qarun dan sebagainya. Hum ni, mereka ini ahsanu asasan. Mereka ini dari segi perabot rumahnya lagi bagus, ya. Sebab orang Arab ni tuan-tuan, rumah dia daripada luar tak cantik. Tuan-tuan dah pergi negara Arab kan, tuan-tuan tengok. Di Mesir contoh. Ya, di Jordan contoh. Ya, sebab dia negara berdebu. Jadi bila kita tengok rumah dia, kita tengok, alah, buruknya, tak ada cat ke? Ya, jual cat pun tak laku tuan-tuan. Ya, sebab dia punya kita panggil, ya, dia punya cuaca tu. Ya, jadi dia buat rumah dia guna batu bata yang natural color je. Ya, sebab memang macam tu, ya. Kita tengok luar tak selera kita. Tapi bila dia buka pintu, masuk rumah aja, wah, kita tengok, ya, memang grand lah. Ya, sebab dia memang jaga bahagian perabot. Perabot tu duduk dalam rumah, luar dia biasa-biasa je, berdebu tuan-tuan. Ya, memang kering kontang, tapi masuk dalam, wah, macam istana. Ya, sebab tu disebut di sini asasan perabot dia. Wari'yan, ya, dan dipandang mata. Mana kalau kita tengok tu memang, ya, terbeliak mata kita. Sebab, uish, hebat kita kata. Kat luar macam biasa je apartmen kan, kita tengok, ya, apartmen tinggi-tinggi. Ya, daripada luar berdebu dengan tak ada cat, dengan tak ada apa, masuk dalam, wah, memang hebatlah. Ya, sebab tu Arab ni dia banyak duduk dalam rumah, especially kalau musim sejuk lah. Musim panas sangat pun duduk dalam rumah, musim sejuk pun banyak duduk dalam rumah. Sebab cuaca dia ekstrim. Ya, tempat kita ni baru je tuan-tuan ekstrim ni, ya. Heat stroke ni baru je, dulu-dulu tak ada. Ya, kalau hujan pun kita kata hujan, lepas tu berhenti, elok balik, ya. Kemudian panas sikit.
Kemudian macam itulah ya. Jadi negara Arab ni payah kita kata ya. Tapi macam tadilah, untuk bagi hidup selesa ya dalam rumah dia, perabot dia ya, yang bila kita tengok akan menyebabkan mata kita terbeliak tengok. Jadi itu Allah sebut, berapa ramai, berapa banyak umat yang kami telah musnahkan sebelum kamu ya wahai orang Quraisy ya, yang mereka itu lebih hebat dari segi perabot rumah dia, dan lebih hebat dari segi apa kita panggil keindahan dia, sampai terbeliak mata orang tengok. Kamu pun hebat juga, orang dulu lagi hebat, pun kami musnahkan. Ini pula kamu yang lemah. Okey tuan-tuan ya, ayat yang ke-70 74. Ada apa-apa setakat ni, silakan. Ada apa? Kak Zainab ada apa lagi? Kak Mariatun? Ya. Ustaz, 73 tu, dan apabila dibacakan kepada mereka tu refer kepada orang kafir ke semua Ustaz? Orang kafir. Ya, apabila dibaca ayat tu kepada semua lah, kan? Mestilah baca kepada semua. Tetapi respon orang kafir apa dia? Ya, orang kafir yang respon. Sebab dalam Quran cerita orang beriman syurga, orang beriman dapat rahmat, orang beriman dapat nikmat, kan? Tetapi pada hakikatnya orang kafir tengok orang beriman ni tak ada dapat nikmat pun. Ya, kita tengok orang yang tak semayang yang pakai kereta besar. Ya, orang yang tak beriman yang rumah besar-besar, rumah istana, kan? Tapi orang beriman tengok biasa-biasa je. Jadi mereka mula fikirlah. Sebab tu kata orang kafir kepada orang beriman, ya, orang kafir dibacakan pada semua. Dah tentulah bila Nabi baca ayat Quran, adakah Nabi baca untuk orang kafir je? Tak. Orang beriman pun dibacakan, orang kafir pun dibacakan. Cuma yang respon, ya, kerana mereka kata orang beriman ni dapat nikmat. Mana nikmatnya tak nampak pun. Ya, kata orang beriman ni dapat rahmat. Tak nampak pun rahmat dia. Sebab tu mereka tanya, ya, pasukan mana, kumpulan mana yang lebih bagus dari segi kedudukan dia, maqam dia, ya, kedudukan dia, pencapaian kehidupan dia, dan dia punya tempat bertemu dia, ya, kelab mana yang lebih eksklusif, orang kafir punya ke orang beriman. Jadi dibacakan kepada semua, macam soalan tadi, soalan apa Syarin tadi, kan, ya, yang melutut ni secara umum semualah melutut, ya, tetapi melutut dalam keadaan bagaimana, ya, kalau dalam keadaan hina dina itu orang kafir lah, ya, orang beriman, ya, walaupun dia melutut, tapi dia melutut tu sekadar merendahkan diri dia kepada Allah. Sebab biasa manusia, ya, bila dia rasa dia buat salah, dia akan merendah diri. Macam itulah, ya. Tapi secara umum semuanya melutut. Semuanya dibacakan ayat Quran. Cuma siapa yang respon, ya? Kita orang beriman, kita dah tahu dah, kalau di dunia kita tak dapat habuan, kita akan dapat di akhirat. Tapi orang kafir dia tak percaya akhirat. Ya, dia melihat pada dunia saja. Dia punya skill dia ialah dunia ni saja. Ya, dia tengok dunia apa jadi. Ya. Tengok orang beriman biasa-biasa je. Ya, pakai apa kita panggil, pakai proton aja. Ya, tapi orang yang tak beriman, ya, orang yang sombong, ya, yang angkuh, yang itu, ya, mewah kehidupan dia. Jadi mana yang kata, ya, orang beriman tu dapat rahmat, dapat nikmat tu kat mana? Ya, memang dari segi common sense kita tengok memang tak nampak. Tapi orang beriman percaya kalau di dunia mereka tidak dapat, mereka akan dapat di akhirat besok. Ya. Jadi apa masalahnya tuan-tuan? Ya, sebab di akhirat mereka akan dapat. Tetapi orang kafir dia tak percaya. Dia memang tak percaya. Macam mana dia nak percaya? Ya, sebab dia tengok apa yang zahir depan mata saja. Okey, boleh. Ya, ada lain silakan. Ada apa tuan-tuan? Kak Maimunah, ya, Haji Fuad, ada apa? Kak Noraini, Haji Hasan, ya. Ustaz, penjelasan. Okay. Makam ni makam dua makam tempat tinggal Ustaz. Makam boleh tempat tinggal dan kedudukan dia. Maknanya standard of living dia. Standard of living. Oh, standard of living. Nadian tempat pertemuan. Nah, mana Nadi ni kelab lah, dia punya kelab. Tadi Ustaz sebut kelab eksklusif. Sebab orang Arab ni, Haji Hasan, kalau Haji Hasan pergi ke negara Arab, pergi ke Egypt, Haji Hasan pun dah pergi kan. Ya, Egypt ni dia memang terkenal dengan dia punya kelab dia, kelab menembak. Ya, kelab tentera, ya, kelab apa kita panggil memanah ada. Jadi dekat kelab tu mereka berkumpul. Macam dulu orang Quraisy di Mekah sama juga, ya. Sebab tu bila Nabi lalu dekat kawasan tempat mereka berkumpul, ya, dulu dipanggil Darun Nadwah, mereka pun sindir. Dia kata, Muhammad, hari ni apa cerita langit? Ya, anything, ya, any updated news? Dia tanya pada Nabi. Ya, sedangkan mereka sindir. Mereka bukan nak tahu tuan-tuan, mereka sindir je. Tetapi Nabi ikhlas. Nabi kata, oh, hari ni alhamdulillah ada ayat turun. Ayat apa dia pun cerita, ya. Nabi pun bagi tahu, ya. Untuk orang beriman, ya, maka kedudukan mereka tinggi di sisi Allah.
dapat rahmat, dapat nikmat. Untuk orang kafir yang mendustakan agama, mereka akan dihina, mereka akan begitu, akan begini. Orang kafir ketawa kan je. Dia kata kalau betul orang beriman tu dapat nikmat, dapat rahmat, pasal apa kamu hidup susah? Pasal apa kami yang kamu kata engkar, kami yang hidup senang? Macam mana tuan-tuan? Susah nak jawab. Tapi itulah hakikat dia. Pasal mereka melihat apa yang real depan mata mereka. Sebab mereka tidak percaya pada benda-benda gaib. Benda-benda yang akan diperoleh oleh manusia setelah masuk kubur. Dia tak percaya. Sebab tu, ya, kita berhujah dengan mereka ni. Mereka melihat apa yang ada depan mata. Sebab tu Islam tidak melarang, ya, orang yang mampu untuk pakai kereta besar. Pakailah. Ya, nak duduk rumah besar. Silakan tuan-tuan. Nak pakai baju mahal. Silakan. Tuan-tuan nak berjalan seluruh dunia. Silakan. Islam tak pernah larang. Tetapi jangan riak, tapi jangan sombong, ya. Tetapi jangan belagak, ya, jangan takabur, itu tak boleh, ya. Tetapi kalau digunakan untuk dakwah, bagus tuan-tuan. Ya, untuk dakwah kan, baguslah. Jadi orang tak nampaklah susahlah sian ustaz ni. Ya, datang naik motosikal aje. Dia bukan superbike, ya, datang naik motor Honda Cup je. Itu pun pancit tepi jalan tuan-tuan. Kalau hujan basah habis sian ustaz tu. Jadi kalau macam tu keadaannya, orang akan kata, kalau geng-geng ustaz ni macam ni lah kehidupan dia. Ya, tapi kalau ustaz tu pakai kereta mewah, kan dia kata ya, ada benda lain pula. Mana dapat duit ni dia kata. Ya, ni apa songlap duit orang, investment tipu, ya. Apa ni fake investment ke atau jadi scam ke? Dah kena tuduh macam tu pula. Ya. Jadi macam itulah tuan-tuan, ya. Sebab tu manusia tu macam tu keadaan dia. Jadi kadang-kadang susah, tapi tak apa tuan-tuan. Kita buat kerja kita sudah. Ya, sebab takkan kita nak bagi tahu kan, ya. Pada orang lain, orang pun tak tahu kan. Kita pun tak nak cerita detail-detail. Kalau ditanya, tak apalah, kita jawablah. Tapi kalau dia tak tanya kan, takkan kita nak cerita detail-detail. Macam itulah, ya, dalam hidup ni. Jadi mereka tidak percaya tuan-tuan, ya. Ada lain silakan tuan-tuan, ya. Kalau tak ada, qul man kana fid dalalah. Katakanlah, ya. Siapakah, ya, siapa yang berada. Man ada dua makna, ya. Man dengan makna siapakah. Man juga dengan makna sesiapa. Boleh dua-dua. Qul katakanlah, man kana fid dalalah. Sesiapa yang berada dalam kesesatan, falyamdud lahu ar-rahmanu mudda. Allah akan panjangkan usia dia. Ya, jadi kalau dia sesat tuan-tuan, Allah akan panjangkan lagi usia dia. Pasal apa Allah panjangkan usia? Yang pertama, untuk dia bertaubat, ada peluang. Ya, umur sampai 98, 99, umur 100, umur sampai 150 macam Bani Israel, umur panjang tuan-tuan. Ya. Umur panjang tu Allah nak bagi dia peluang untuk bertaubat. Tapi tak taubat juga. Bila tak taubat, terus berada dalam kesesatan. Ya. Hatta sehinggalah iza apabila ra'au mereka melihat ma yu'adun, apa yang mereka diancam. Ya, diancam dengan keburukan. Ya. Immal azab, sama ada azab datang pada mereka, ya, tsunami ke gempa bumi ke apa sajalah. Wa immas sa'ah ataupun kiamat datang. Jadi manusia yang tidak beriman, ya, ini ayat ni menunjukkan bahawasanya ketika kiamat datang, orang beriman dah meninggal dunia. Ya, ini tuan-tuan dapat secara tak langsung. Cuba tengok ayat dia. Ya, nanti tuan-tuan tanya balik ke ustaz. Mana ada cerita tentang orang kafir jumpa kiamat? Ya, ada je tu. Ya, qul katakanlah, man kana fi dalalah. Sesiapa berada dalam kesesatan, falyamdud lahur rahmanu mudda. Allah akan panjangkan usianya. Sama ada untuk supaya dia bertaubat, dia ada peluang, ataupun dia memikirkan balik tentang diri dia, ataupun kalau dia tak mau, Allah tambahkan kesesatan dia. Tambah dosa dia lagi. Hatta sehinggalah bila dia berubah, bila dia sedar tuan-tuan. Ya, orang kafir itu bila dia sedar, iza ra'au, ketika mereka melihat ma yu'adun, apa yang mereka diancam, mereka dijanjikan, apa dia? Sama ada azab yang datang depan Allah, depan mereka. Contoh manusia naik kapal. Ya, macam orang naik Titanic dulu kan. Ya, sampai dia kata, ya, tak ada siapa yang boleh tenggelamkan kapal ni. Ya, God the Almighty pun tak boleh tenggelamkan kapal ni. Mana sombong dia. Sebab dia kata ini, ya, kita panggil state of the art. Ya, ini adalah teknologi paling hebat. Tak ada orang boleh musnahkan. Tapi akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Ya, tenggelam, tuan-tuan, tenggelam. Ya, yang mati banyak, yang hidup pun ada. Ya, tapi macam tadilah nak bagi tahu, sehebat macam mana pun hancur. Ya, boleh. Tetapi macam tadilah, ya, sudah terlambatlah, ya. Bila sampai ke Ghar-Gharah seperti mana Firaun kan, dia tak percaya pada Nabi Musa. Tapi bila dia hampir mati, hampir tenggelam, aku beriman dengan Tuhan, ya, Bani Israel. Dia tak mau sebut Musa. Sombongnya tuan-tuan, dan nak mati pun dia kata, ya, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Patutnya sebutlah Tuhan Musa. Ya, kerana Musa tu adalah, ya, adik angkatnya yang dicemburu daripada kecil. Ya, yang mati dalam The Great Battle Lakes tu ialah
Merempetah bukan bapa angkat Musa. Bapa angkat Musa, Ramses II dah mati lama dah. 10 tahun yang lalu dah mati dah, ya. Sekarang ni ialah anak apa kita panggil, ya, anak kepada Ramses II, Merempetah, ya, yang merupakan adik-beradik angkat Nabi Musa. Dia dah jealous dengan Nabi Musa daripada awal lagi. Ya. Dan ketika dia nak mati, dia tahu Nabi Musa tu betul. Dia tahu Bani Israel itu betul, ya. Tuhan Bani Israel itu betul. Tapi dia tak cakap Tuhan Musa. Sombongnya tu tuan-tuan, sampai nak mati pun masih sombong lagi. Ya, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Cakaplah Tuhan Musa kan bagus. Tak mahu tuan-tuan, ya, sebab sombong dia. Maka apa yang berlaku, ya? Dia dah terlambat. Kerana bila, ya, nyawa sudah sampai di Gharah, dah sampai ke Halkum, ya, pintu taubat sudah tertutup. Tak habis tuan-tuan. Ya, menyesal pun tak guna. Wa imma sa'ah, ataupun ketika berlaku kiamat. Maknanya kalau orang kafir itu dipanjangkan usia sampai bertemu kiamat, ya, maka pada ketika itu baru dia sedar, baru dia tahu bahawasanya kiamat tu ada, kiamat tu real, ya. Dan ayat ini menunjukkan hanya orang kafir yang akan bertemu dengan kiamat. Orang beriman semua Allah dah matikan lebih awal. Ya, Nabi Isa sebagai contoh, ya, Allah wafatkan lebih dulu sebelum kiamat berlaku. Orang-orang beriman, ya, mereka akan mati seorang demi seorang selepas daripada kematian, kewafatan Nabi Allah Isa alaihissalam. Sehingga tidak ada orang yang beriman atas muka bumi ini. Tak ada yang solat, tak ada puasa, tak ada baca Quran, tak ada tuan-tuan. Ya, sehingga semua yang tinggal adalah orang kafir yang lalai. Pada ketika itu Allah datangkan kiamat. Ya, jadi inilah antara bukti ayat dia. Ketika mereka melihat azab ataupun ketika mereka melihat waktu kiamat itu berlaku. Ya, menunjukkan kiamat berlaku ketika orang kafir sahaja berada atas muka bumi. Ya, fasaya'lamun, maka mereka akan mengetahui man huwa syarrun. Siapakah pada masa itu yang lebih buruk makanan kedudukannya, wa ad'afu jundan, dan tenteranya yang lemah siapa? Ya, sebab orang kaya macam Firaun kita kata. Ya, kedudukannya tinggi. Istananya besar, ya. Harta emas permata dia, ya, dengan ahli sihir yang banyak, ya, dengan menteri-menteri, dengan tentera yang kuat. Tetapi bila dia nak tenggelam macam Merempetah, ya, dalam The Great Bitter Lakes, apa yang berlaku tuan-tuan? Tentera semua mati, tak boleh tolong dia. Ya, tentera yang kuat dia kata. Antara pasukan tentera yang paling gagah pada masa itu. Habis mati tuan-tuan. Ya, Ibnu Katsir kata 1.6 million. Itu dia punya perkiraan, ya, estimation yang Ibnu Katsir buat. 1.6 juta tentera Merempetah habis mati tuan-tuan. Ya, tak ada yang tinggal. Merempetah pun mati juga. Ya. Kemudian apa lagi, ya? Kedudukannya tinggi. Ya, habis ditinggalkan. Ya, ladang dia ditinggalkan, rumah dia, istana dia, barang kemas, ya. Dia punya perhiasan habis, semua ditinggalkan. Tak ada siapa yang boleh tolong. Kerana ketika datang azab ataupun ketika berlaku kiamat, siapa yang boleh tolong? Tak ada siapa tolong. Mak yang sedang menyusukan anak pun akan campak anak dia. Dia akan selamatkan diri dia je tuan-tuan. Dia tak peduli dah. Ya, itu bukti mengatakan bahawasanya kiamat berlaku pada waktu manusia yang beriman semua telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ya, ada apa tuan-tuan? Ayat 75, silakan. Ustaz nak tanya pasal huruf Arab Ustaz. Apa ni perkataan Arab ni, Quran ni, di ayat 73 tadi, makam ialah makaman, kedudukan. Makaman, ya. Yang ni pula makanan, yang 75. Makanan, ada beza? Ada beza, ya. Makaman tu lebih pada kedudukan, ya, kedudukan, ya. Samalah, ya. Ada persamaan dengan makanan, tapi makanan ni kedudukan secara umum, standard jugalah, ya, standard of living dia. Makaman boleh makna rumah, ya, boleh makna kedudukan, standard of living, ya. Ada persamaan tetapi sudah tentu ada perbezaan juga. Ya, ada persamaan tapi mesti ada perbezaan, mesti ada tuan-tuan. Kerana bahasa Arab ni dia tidak akan digunakan, ya, melainkan pada tempat yang sesuai. Ya. Jadi kalau apa kita panggil, ya, kalau maqaman lebih merujuk kepada tempat tinggal, ya, ataupun tempat berehat, ya, tempat mereka bersantai, tempat mereka berhibur, ya. Boleh juga makna standard of living, ya, tahap kehidupan mereka. Makanan, ya, makan adalah tempat secara umumlah, makan tempat, ya, tempat apa ni kita panggil, ya, kedudukan sebagai contoh boleh juga, ya. Ada persamaan Haji, ya, tetapi sudah tentu ada perbezaan dia, ya. Mesti ada persamaan dan mesti ada perbezaan, ya. Cuma pendetailan tu macam tadilah, ya. Kadang-kadang dua-dua boleh diguna, ya, macam dosa lah kita kata, ya. Kadang-kadang Allah guna zunub, ya, kadang-kadang Allah guna isman, ya, kadang-kadang Allah guna kabair, ya. Pasal apa Allah beza-bezakan? Kerana setiap satu tu mesti ada perbezaan dia tuan-tuan. Ya, mesti ada perbezaan. Cuma macam tadilah, ya,
Di mana yang sesuai, Allah akan guna perkataan yang lebih sesuai. Pasal apa Allah tak kata ayat 73 khairun makanan, ya? Allah yang Maha tahu lah. Ya, kadang-kadang rahsia-rahsia itu hanya Allah yang tahu. Kita sebagai manusia hanya boleh meneka saja. Kita bolehlah ijtihad, ya. Tapi mungkin tak tepat atau tak kena. Macam itulah Haji. Okey, terima kasih. Ya, sama. Ada apa-apa lagi tuan-tuan? Ya. Sebelum kita masuk ayat terakhir, kalau tak ada wa yazidullahu allazi, ya. Tadi macam Ustaz kata macam kalau macam golongan orang-orang Islam ni kita always diportraykan kita tak akan dapat kesenangan di dunia. Jadi macam mana kita nak bagi motivation kepada non-Muslim untuk revert to Islam, Ustaz? Kalau macam dia tahu yang bila being as a Muslim, kita tak akan dapat kejayaan di dunia lah macam in term of material. So macam mana kadang-kadang kita nak motivate them? Tapi tak boleh juga kata macam tu kan, ya. Sebab apa? Sebab memang secara umum, ya, orang Islam ni secara umum kalau banding, ya, comparatively kalau banding dengan orang bukan Islam, ya, macam kita tengok dalam di Malaysia lah kan, daripada 10 ataupun 15, ya, usahawan paling kaya di Malaysia, ya, seorang aja Muslim, ya. Syed Motta Al-Bukhari contoh, ya, kalau Ustaz salah tuan-tuan betul kan, ya. Daripada 10 tu, ya, ranking 10 paling kaya, seorang aja Muslim, ya, Syed Motta Al-Bukhari. Yang lain tu semua Cina, Robert Koch, ya, Lim Gotong, apa semua tu mana orang bukan Islam. Ya, tetapi macam tadi lah, ya, kekayaan orang bukan Islam tu, cuba kita tengok apa perniagaan yang dia venture. Syed Motta Al-Bukhari dalam bidang apa? Ya, kita baca dalam otomotif, ya, dalam bidang apa kita panggil, ya, dalam bidang perusahaan makanan, contoh, ya, F&B, ya. Tapi kalau Robert Koch, ya, gula, ya, yang lain-lain tu toke apa kita panggil, ya, toke judi, toke arak, ya. Jadi benda-benda yang tak sehaluan, tak selari, yang boleh menyebabkan mudarat pada manusia kan. Ya, memang arak, tak ada orang yang kata arak tu bagus untuk manusia, melainkan untuk perubatan mungkin adalah. Ya. Tetapi secara umum itu benda buruk, benda yang kita kata akan memberi mudarat pada manusia. Tapi orang Islam yang berjaya, cuba kita tengok, ya, Syed Motta Al-Bukhari sebagai contoh. Ya. Kalau kita kata orang bukan Islam tu banyak sumbangan dia, Syed Motta Al-Bukhari lagi banyak sumbangan. Ya, kita tengok berapa masjid besar yang dibuat, ya, institusi pendidikan sebagai contoh. Ya, belum lagi kita kata aktiviti apa kita panggil, ya, social corporate responsibility yang dibuat, ya, yang dia bagi. Kita kena tengok macam tu tuan-tuan, ya. Tapi secara umum dalam dunia ni pun, ya, yang memiliki bank-bank besar dunia contoh kan, contoh Rajiv Bank contoh. Ya, kita kena tonjolkan macam itulah. Ya, Rajiv Bank tu siapa owner dia, tapi tengok kehidupan dia. Kalau kat Malaysia ni terkenal, ya, ada seorang apa kita panggil, ya, daripada India kan, daripada India, orang kaya daripada India. Ya, nama apa kita panggil, ya, ya, tak ingat nama dia, ya. Mungkin tuan-tuan boleh tolong Ustaz, ya. Nama, ya, Dada Boy punya family, ya. Dia ada apa kita panggil, ya, Bank Islam punya tempat apa semua tu pun itu wakaf daripada dia tuan-tuan, ya. Tapi dia mati dalam apartmen kecil, ya, dalam keadaan yang kita kata kalau kita tengok orang kata orang miskin mana tak tahu, tapi dia orang kaya. Ya, sehingga sebahagian besar daripada harta dia telah diinfakkan untuk jalan agama. Ya, untuk institusi agama, ya, untuk institusi Islam sebagai contoh, ya. Tapi matinya dalam keadaan macam tu. Kalau orang tengok dari segi keadaan dia, pakaian dia, kereta yang dia pakai, hidup rumah dia yang sempit, yang kita kata tak adalah selesa, ya. Kita punya kehidupan lagi baik tuan-tuan. Kalau kita lihat macam tu memang nampak memang hina lah, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya dia orang kaya. Memang orang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang kaya. 20% daripada harta rampasan perang Nabi dapat tuan-tuan. Tapi Nabi memilih hidup sederhana. Cuba tuan-tuan bayang, ya, pada malam Nabi nak wafat tu tuan-tuan, dikatakan, ya, Aisyah masih meminjam sesuatu daripada jiran, ya, untuk memasang pelita di rumahnya. Ya, Nabi masih lagi belum menebus baju besi yang baginda gadaikan untuk membeli sedikit syair. Ya, Nabi bukan makan gandum, ya, Nabi makan bali yang murah untuk dibuat roti bagi keluarganya, ya. Hampir kita kata Nabi, ya, Nabi di rumah Nabi itu tak buat roti dengan menggunakan gandum. Ya, sebab gandum mahal. Nabi menggunakan syair, ya. Syair itu adalah apa kita panggil, adalah bali tuan-tuan, yang harganya lebih murah. Ya, tapi lebih berkhasiat. Ya, walaupun teksturnya lebih keras, ya, baunya tak harum, tak berbanding dengan gandum kita kata, ya. Tapi balik pada cerita tadi, kita nak bagi tahu kalau Nabi nak memilih hidup senang, hidup kaya raya boleh tuan-tuan. Ya, tak salah pun, ya. Tapi Nabi memilih hidup sederhana. Tapi dari segi, ya, Nabi punya penguasaan harta, contoh macam Osman bin Affan, yang kaya sungguh kita kata.
Tetapi kekayaan mereka tu tak letak di hati, tuan-tuan. Letak di tangan. Mana kalau orang minta boleh bagi macam tu. Yang itulah kita kena timbulkan, tuan-tuan. Ya. Islam tidak menghalang kaya, ya, tetapi kaya yang pandai diurus. Ya, kerana kalau nak kata kaya je, Abu Lahab pun kaya, Abu Jahal pun kaya. Ya, tetapi kekayaan mereka ada manfaat? Tak ada. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada manfaat, tuan-tuan. Bukan mana Islam tak bagi, silakan. Tetapi harta yang tuan-tuan ada, ya, tuan-tuan mesti faham, ya, kena di-manage secara according to syarak, tuan-tuan. Mesti syariah compliant. Yang itu yang kadang-kadang kita belum berjaya melakukannya. Ya, yang itu kena ingat, tuan-tuan. Jadi tak salah, ya. Dan kita tak boleh kata, memanglah orang kata dunia ni, ya, penjara bagi orang mukmin, sedangkan syurga bagi orang kafir. Secara umum, ya, kita kata hadis tu selalu disalah faham. So, mana kita di dunia ni orang Melayu, orang Islam kena susah aja, tak, tuan-tuan. Ya, maknanya tak boleh tu, tak boleh ni. Ya, ada benda yang tak boleh, ya. Benda-benda arak, benda-benda haram memang tak boleh lah. Maksud, ya, penjara orang beriman tu ialah kerana ada benda-benda haram yang tak boleh diminum, tak boleh dimakan, tak boleh dibuat. Ya, tak beza dengan syurga. Syurga semua benda halal. Jadi kalau banding dunia dengan syurga, syurga tu semua halal. Dunia ada banyak benda-benda haram. Ya, sebab itu dianggap dunia ni macam penjara. Sebab ada banyak benda kita tak boleh buat. Tapi di akhirat beza. Orang kafir pula, tuan-tuan, di dunia ya macam syurga sebab mereka tak ada halal haram. Ya, mereka tak peduli. Harta tu boleh kumpul melalui judi, harta boleh kumpul melalui apa lagi, ya, melalui apa kita panggil, ya, benda-benda yang tak halal, tuan-tuan, ya. Sebab itu dunia ni macam syurga bagi mereka, tapi di akhirat besok mereka dibakar, dimasukkan dalam tempat yang sempit, ya, yang diberi minum dengan apa kita panggil, dengan air yang sangat panas, ya, dengan air tembaga yang dicairkan. Semua tu adalah penjara bagi mereka di akhirat. Jadi jangan salah faham konsep dunia, ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis tu hadis yang sahih, tetapi disalahfahami kadang-kadang, ya. Maknanya Islam bukan tak benarkan. Tuan-tuan nak hidup senang, hiduplah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak beli kereta, nak beli rumah, nak hidup senang, nak berjalan sana sini, nak makan sedap, Islam tak pernah larang. Ya, tetapi tanggungjawab, ya, tuan-tuan sebagai pemilik harta kena dilaksanakan. Yang itu yang kadang kita kurang ambil perhatian, tuan-tuan. Okey, ya. Kita habiskan ayat ni, tuan-tuan. Ya, wa yazidullahu allazina ihtadau. Dan Allah menambah kepada orang-orang yang mendapat hidayah lagi. Orang yang telah dapat hidayah, Allah tambah lagi hidayah. Sebab tu dalam solat kita sentiasa minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, jalan kebenaran. Minta hidayah. Kerana hidayah tu perlu diminta berterusan. Ya, Allah akan tambah. Buktinya ayat yang ke-76, wa yazidullah. Allah sentiasa menambah kepada orang-orang yang telah mendapat hidayah, ya, apa yang Allah tambah? Allah tambah hudan, hidayah lagi. Bagi lagi hidayah, bagi lagi petunjuk. Ya. Kemudian wal baqiyatus solihat, dan amal-amal soleh yang berbaki. Maknanya amal soleh ni dia punya pahalanya berterusan, tuan-tuan. Amal soleh ni, amal kebajikan ini kekal, ya, pahalanya kekal, tak rugi. Ya, tuan-tuan bagi apa kita panggil buat investment, ya. Contoh apa ni, wakafkan perigi di Kampuchea harga 1,500. Ya, jadi tuan-tuan apa ni, niatkan untuk mak ayah yang telah meninggal dunia sebagai contoh. Selama mana perigi itu boleh diguna, ya, untuk ambil wuduk, untuk mandi janabah, untuk minum, untuk makan, untuk mengairi, ya, kawasan apa ni, ladang dan sebagainya. Selama itulah, ya, amal soleh itu baqiyat, ya, pahalanya berterusan, ya. Pahalanya itu berterusan walaupun kita dah meninggal dunia, ya. Tetapi anak kita buat, kita tetap dapat khairun, ya, lebih baik inda rabbika, di sisi Tuhanmu, dari segi sawaban, dari segi pahala. Ya, wa khairun, ya, maradda, dan lebih baik dia punya ending dia, kesudahan dia. Memanglah, tuan-tuan, benda baik ni jangan bimbang, ya, ending dia syurga. Ya, jadi pahala pun lebih besar, ya, dia punya ending kesudahan pun syurga, tak rugi. Jalan atas titian sirat boleh berjalan laju, tak jatuh, kita tak tergelincir mudah-mudahan, ya. Kerana apa? Ya, kerana amal kita cukup, tuan-tuan. Bila amal cukup, tak ada bimbang. Ya, yang pertama, ikhlas mata-mata kerana Allah. Buat sesuatu bukan kerana orang lain. Kita buat kerana Allah. Jangan peduli orang kutuk, orang hina, ya, sebab orang tak tahu cerita. Banyak dalam dunia ni, tuan-tuan, kita salah faham, ya. Sebab kita mengukur sesuatu berdasar pada zahir. Lagi-lagi zaman, ya, kita kata media sosial, ya. Jadi orang buat statement, orang apa suat khabar, media sosial, dia boleh putar belit, kan. Ya, dia boleh kata, ustaz ni ada cakap macam ni. Sebenarnya kalau kita dengar balik, ustaz tu tak cakap pun. Ya, dia tak cakap pun, ya. Cuma orang lain yang sangka macam tu. Dia tak cakap macam tu. Tapi orang salah sangka, orang salah tafsir.
Jadi benda-benda tu tak apalah tuan-tuan. Ya, sebab kita ada Allah. Ya, Allah yang tahu, Allah yang rakam. Ya, jadi maknanya bila Allah rakam, tak ada apa yang terlepas daripada pandangan Allah. Semua baik, walaupun satu hasanah yang kecil, tetap akan diganda 10 di sisi Allah dan tetap akan membuahkan hasil yang lumayan. Apa dia tuan-tuan? Syurga Allah lah. Okey tuan-tuan, selesailah. Ya, itu yang saya nak sampaikan pada hari ini. Kita habis ya, muka surat ni selesai. InsyaAllah akan datang kita masuk cerita Khabbab bin Al-Arat, seorang sahabat Nabi tukang besi yang apabila ya dia buat apa ni pisau buat senjata, orang kafir yang buat tak nak bayar ya, dan orang kafir itu kata aku bayar nanti bila aku hidup di akhirat besok, bila aku dibangkitkan, sedangkan dia tak percaya. Maknanya itu hanya sindiran dia tuan-tuan. Itu hanya escapism, alasan untuk dia tidak bayar. Itu kita akan tengok dalam pertemuan akan datang lah. Sekadar tu yang boleh Ustaz kongsi. Ada apa-apa silakan tuan-tuan. Last question kalau ada. Ada apa-apa? Kak Zainab ada apa lagi silakan. Tak ada Ustaz. Tak ada ya. Okey, Haji Mat Syah ya, ada apa? Tak ada apa Ustaz, tak ada. Tak ada ya. Okey, kalau tak ada apa, terima kasih pada Haji Mat Syah, pada tuan-tuan dan puan-puan, Haji Nazri ya, dan tuan-tuan yang tanya soalan, mudah-mudahan ada manfaat. Dengar balik ya kuliah ni, tengok balik ayat-ayat yang kita baca tuan-tuan ya, kerana ya sesuatu yang kita belajar ni dia lekat dekat kepala kita ya, lebih dapat kita tangkap bila kita ulang. Tuan-tuan ulang balik, tengok balik ayat. Oh ni Ustaz sebut tadi ni al-insan. Al-insan ni singular ya. Insan ni merujuk pada siapa? Orang kafir. Ya. Tadi apa ni? Jisiyah ya, orang yang melutut. Oh, orang kafir juga. Ya, bila dikumpulkan orang kafir ni, dia dikumpulkan bersama dengan syaitan dia. Syaitan pun dikumpulkan sama. Ya, syaitan tu bukan seekor, ada banyak syayatin. Ya. Kemudian apa ni, apa kita bilang titian sirat nanti. Bila kita lalu nanti, semua orang lalu. Tak ada orang yang selamat. Oh, kita tengok balik. Wariduha. Ya, manusia akan mendatanginya. Maknanya akan melalui di atasnya. Ya. Orang yang bertakwa, Allah akan selamatkan. Orang yang zalim, ya, Allah akan masukkan dalam neraka dalam keadaan mereka melutut. Ya, sebab mereka orang salah. Orang kafir selalu tanya, ya, antara orang kafir dengan orang Islam ni mana satu lebih baik? Ya, kalau nak kata kamu lebih baik, aku tengok ya biasa-biasa je. Ya, kehidupan kamu, rumah pun mah kecil je. Ya, kereta pun kereta-kereta biasa je. Tak nampak kehebatan, tapi orang kafir cuba tengok. Ya, nampak mewah, nampak hebat, ya. Tetapi mereka dapat harta tu dengan cara yang tidak patut syarak. Ya, mereka berjudi, ya, mereka buat benda-benda yang apa kita panggil jual arak, ya, jual benda-benda yang diharamkan. Orang Islam tak. Ya, sebab itu, ya, kehidupan orang Melayu, orang Islam ni tuan-tuan, ya, sama ada Melayu, Cina atau sebagainya, kalau dia Muslim, dia ada ketenangan dalam hati dia. Ada ketenangan, boleh beribadah. Cuba tuan-tuan tengok, ya, orang yang sibuk dengan perniagaan contoh, ya, sibuk memang Allah sibukkan sungguh-sungguh. Tapi kalau dia berniaga, tapi dia tetap patuh perintah Allah. Waktu sembahyang jaga tuan-tuan. Waktu sembahyang sibuk macam mana pun, ya, sembahyang jaga. Masih ada peluang sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah. Malam boleh baca suratul muluk, boleh datang lagi kuliah, ya. Boleh lagi kita kata apa ni, bangun malam untuk tahajud walaupun 2 rakaat, ya. Ada masa untuk buat tu buat ni. Alhamdulillah tuan-tuan, kita tengok kehidupan dia. Anak-anak dia kita tengok, cucu cicit dia, ya, kehidupan dia macam mana, ya. Tu jauh lebih baik, ya, berbanding dengan kehidupan orang yang jauh pada agama. Sayang tuan-tuan. Okey, ya, selamat kita panggil, selamat mengulang kaji pelajaran. Ya, insya-Allah kita jumpa minggu depan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Nazri, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Bantu jazakumullah khairan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Haji Nazri. Halo. Halo, ya, Assalamualaikum. Isun. Ya. Tanya, macam mana tu saya nak masuk register in, bila kata semua Ustaz Anzaruddin punya kelas saya nak ikut. Okey, Puan Sri dengar ya. Saya explainkan ya. Masalah macam ni lah, malam saya tak dapat link. Saya dapat ini link yang bulan Jun. Dah lewat dah dapat link. Like last Friday. I thought there is no class. I pun sedap lah. Lepas tu bila I buka stiker tu, ada kelas malam ni. I didn't know because
The link never come to my phone. Okay. I tak Okey, forget siapa. Puan I Sri don't dengar saya tak saya Nazri, cakap ni? dia kata dia tak bersihat sekarang. Saya cakap dengan siapa? Dengan Syah Bakar kan? Encik Syah Bakar? Ya. Okey, boleh saya explainkan Puan Sri Nak register lah. Apa tu? Ini nama saya. Dengan siapa? Okey, Puan Sri. Boleh saya explain ya? Give me time to explain. Sebenarnya Puan Sri, you are already in the group ya. Already in the group. Dan oleh kerana you are in the group, you tetap akan terima announcement pasal tiap-tiap minggu, tiap-tiap Isnin. Saya akan buat announcement tu. Dan saya akan tulis apa pengajian malam ni. Contoh, malam ni saya tulis dengan terang. Yang pengajian malam ni ialah pengajian Tadabbur Al-Quran, Surah Maryam, page berapa, 301, ayat berapa, 69, itu sudah terangkan. Dan apabila saya terangkan macam itu, Haji Nazri akan pick up whatever I put dan taruh link untuk ni. Jadi kalau Puan Sri kata you tak tahu yang malam ni ialah Surah Maryam, bermakna you tak baca link tu. Terang-terang mengatakan malam ni pengajian Tadabbur Al-Quran. Terang-terang. Saya tulis Surah Maryam, page berapa, ayat berapa. Dan Nazri pun akan repeat whatever I put. So maknanya kalau Puan Sri kata you tak tahu, Under tak what? baca. I nak tahu. Under what? Udah. Ya, udah. Maknanya bermakna kalau Puan Sri boleh masuk dalam ni, bermakna you are already in the group. You boleh dengar apa Ustaz Anzaruddin usrah dia, you boleh tengok gambar dia, bermakna you are in the group. You are in the group, ya? Yeah. Under my WhatsApp, tak ada Ubi dan Uda. Uda like that. Ada 2-3 dah. Selepas ni, this problem, only like after puasa. And then I used to call Haji Nazri. Dia kata, link is under his name. Tapi, I don't get the day before it or the time before it.